boleh tercakap gini banyak-banyak muka yang handsome, muka pecah ni kau kasih cubaan. Saya terketawa dalam doa tu, saya ketawa lagi bila ketawa tu saya, dan baru saya perasan dalam perit-perit gini Allah kasih hiburan kat dalam hati. Maknanya benda ni cannot be so damaging. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang ke rancangan Diari Ayah. Tiap-tiap kali kita bertemu dalam Diari Ayah ni, saya sebenarnya ingin kemukakan ni diari saya lah. Tapi siapa yang saya bertemu, saya sebenarnya nak mempelajari, menerusi pengalaman orang lain. Dan hari ni orang yang saya jemput ni, beliau betul-betul terlibat dalam hidup saya secara besar sekali. Maksudnya sebahagian besar hidup saya dalam media, beliau ada. Tengok kanan, dia ada. Tengok kiri, dia ada. Jadi hari ini saya ingin mengundang seorang penerbit, pengacara, pelakon, pelawak, pelakon crossover, macam-macam lah Pencacai. Suhaimi Yusof. Selamat datang, brother. Cuba pandang kiri. Saya ni tiap kali ketua mimpi dia muka dia. Sama juga. Saya pun tengok kiri kanan Sujimi. Sujimi tengok kiri kanan Suhaimi. Kita kira macam membesar sama-sama dalam radio, zaman radio semenjak umur 16 17 tahun. Kemudian bila saya ingat lagi bila anda mengambil keputusan untuk terus berada dalam radio, kita semua buat haluan sama-sama. Sebab saya ingat inilah, sebab cikgu sama dia ingat saya terlalu pandai ataupun dia give up lah. Dia kata sudahlah kau teruskan dulu. Tapi waktu tu memang perjalanan tu selepas National Service buat majalah remaja, kemudian tu nanti Sujimi Rahimah teruskan buat pelajaran pendidikan. Bagi saya waktu tu saya dalam keadaan dilema. Saya nak teruskan ke ataupun sambung benda ni sebab dia punya entah semacam punya emosi tu dah naik. Dan waktu tu mungkin sebab bukan kerana saya salahkan, bukan, ini sebab utama tu sebab saya nak kasih bapak saya duit lah. Jadi saya kata okey lah, saya nak ambil kerja ni dulu, lepas tu dalam kerja tu nanti saya sambung nak balas budi dulu jadi saya kata okey lah, nak dapat first pay. Sebab waktu tu ayah saya dah retire dia dah duduk kat rumah. Jadi kadang-kadang tengok orang tu ni duduk relax, jadi saya macam terpanggil lah, saya nak kasih duit first pay. Tapi dah ditakdirkan hari pertama saya dapat kerja di SBC pada waktu tu ialah hari di mana ayah saya meninggal dunia. Jadi saya terpaksa lewatkan 2 hari kemudian tu baru saya join. Tu first day of work dekat tempat kerja. Jadi perasaan gairah anda bila you dah masuk kerja ni kerana you nak balas budi tapi tak kesampaian. Apa dalam perasaan hati anda tu? Saya rasa macam waktu tu macam tersentak sebab saya gairah. Saya waktu NS tu okeylah, saya tengok bapak saya kerja, mak saya pun orang tua dulu kan. Jadi mak saya dia seorang dulu, mana ada maid anak ramai jadi dia tukang basuh, sama juga memang sama orang dulu sama Jadi kita tengok dia punya kombinasi tu dahsyat lah. Bapak saya pula kerja waktu tu telekom, dia kerja dekat panjat-panjat tiang tu semua. Jadi dia berbalik. Dan pada masa yang sama dia siang hari dia jadi pegawai telekom, malam hari dia jadi imam masjid. Jadi dia imam masjid Al-Atas. Masjid Al-Atas ni ialah subsidiary Masjid Al-Ba'lui. Jadi bapak saya tu arwahnya diijazahkan oleh Habib Hassan, bapaknya Habib Muhammad bin Salim, dan dijadikan imam untuk masjid kampung tu lah, Masjid Al-Atas. Jadi malam hari dia akan jadi imam, dia ajar agama macam-macam. Jadi siang hari dia panjat tiang. Jadi kita tengok macam dual role lah, dahsyat lah. Saya ingat lagi dia tidur sebelah malam-malam pukul 12 lebih 1 dia tidur. Pagi pukul 7 lebih dah keluar. Saya tengok penat. Jadi kata macam okeylah, satu hari kalau dah dapat hasil sikit mungkin saya isi tabung, aku ni apa ada saya nak kasih dia first pay lah. Saya kata pay yang lain tu mungkin kita per day, bukan per day, per day Jadi saya kata ini first saya nak kasih dia. Tapi bila dapat tu surat tu untuk laporkan diri pada hari tu, saya pun dah siap sedia. Saya dah ingat nak belanja makan dekat Orchard Road. Dulu ada satu kedai makanan seafood halal.
Terus bila dapat berita bapak saya sakit, masuk hospital cepat juga. Lepas tu terus berita meninggal dunia. Jadi waktu tu saya macam nak kata sedih pun tak tahu, tu macam bercampur feeling ni. Macam that's it, gone. Bapak saya just gone like that. Macam saya nak, Masanya singkat dah waktu dia sakit gitu? lebih kurang tak sampai sebulan pun. Dia dah sakit-sakit keluar masuk hospital, tapi bila meninggalnya tu di hospital. Dan waktu tu saya masih ingat lagi pergi hospital. Waktu bapak saya kata, kau bawa aku balik, kata, kau takut dengan doktor. dia tak nak meninggal di hospital, tapi rawatan kan, kena. Saya macam mana saya nak lawan doktor Jadi abang saya, kita take turn lah untuk berjaga ataupun tengok. Tapi bila malam tu yang di mana besok hari tu, keesokan hari tu saya nak report kerja, maknanya kita dah balik rumah, kita kena relax. Malam tu pukul 3 pagi kita dapat panggilan daripada hospital, bapak saya dah meninggal. Jadi saya terpaksa hubungi pihak kerja untuk kasih tahu yang saya tak dapat masuk lah. So dia bagi 2 hari leave, official leave. Ini first day masuk kerja dapat leave, compassionate leave. Tapi yang compassionate leave tu saya rasa saya termenung sejak selama seminggu. Saya cakap, where do I start, where do I go? Jadi masuk hari ketiga tu, bila pergi tempat kerja tu, kita kena rasa gairah. Pada masa yang sama tu saya terpaksa simpan sikit dia punya kesedihan tu. Sebab kegairahan untuk bekerja tu kita tak boleh tengok. Orang tahu kita dirundung malang dengan berita ni, tapi itu qada dan qadar. Tapi yang terkilan, tak kesampaian tu ialah first day punya pay tu saya tak dapat sampaikan lah. Padahal dah jatuh niat. Itu tapi yang dapat lah, Mi. InsyaAllah. Saya rasa kalau dapat belanja kat sini, belanja kat akhirat pun jadilah. Jadi itu yang buat saya nak bersungguh-sungguh kerja ni. Sebab kalau nak buat sesuatu, buat betul-betul. Sebab legacy ayah saya tak dapat display dengan dia. Jadi saya kata ni, dia tinggalkan saya terpaksa hidupkan legacy dia. Bercakap tentang kesihatan saya ternampak satu post baru ni, you cakap pasal mud rock in me Is it mud rock in me? Dan ini bukan satu perkara yang saya pernah dengar your interview dengan Nona Kirana, di mana anda bilangan dia, you ada dulu pada tahun 1999 betul. You pun ada another health scare. Tapi kali ini saya tengok anda punya badan susut, bukan banyak lagi. Ceritakan sikit apa yang berlaku tu. Okay. Ini ada 2 faktor. Satu faktor sakit tu sendiri. Kedua faktor kita makin muda kan. Jadi yang pertama tu ialah semua orang lalui. Kalau tak ada sakit, kita tak hargai nikmat kesihatan. Jadi macam mana kita jaga pun, tapi kita bernasib baik. Saya rasa saya bernasib baik. Keluarga saya tidak ada mempunyai rekod yang keturunan DNA yang penyakit kronik. Maknanya syukur kedua both side, ayah dan mak saya. Critical illness tak ada Tak ada. Paling tidak pun mungkin darah tinggi lah. Darah tinggi tu pembagian mengikut faraid lah. Jadi adik saya ada, kakak saya ada. Tapi syukur saya tak dapat pula. Tak dapat. Yang bab tu tak payahlah, harta tu tak payah diwarisi. Dan kemudian tu ibu saya pun, walaupun dia kencing manis, tapi dia bukan kencing manis yang kronik punya. Dia type 2 type 2 diabetes yang turun naik. Reversible lah, masih boleh. Jadi dari segi susu galur tu, kita tak ada mewarisi penyakit kronik. Tapi sebagai manusia kita ada masalah lain lah. Saya rasa baru-baru ni kena penyakit tu pasal gallbladder stone, ataupun gallbladder tu ialah hati, empedu. Masalahnya dalam empedu tu ada batu tu suram besar duduk dalam. Saya nampak gambar tu, bukan main lagi. Ini buat lontar jamrah atau melontar kucing ke apa besar. Jadi doktor kata biasanya kalau ada rawatan laser boleh pecahkan. Kemudian tu pembuangan tu dilakukan melalui pembuangan air lah. Tapi yang ini dia kata besar sangat dan dia dah affect saya punya empedu. Seluruh empedu tu dah rosak. Rupanya agaknya mengikut kajian dia tu, mungkin benda tu dah duduk dah lama. Tapi semua orang ada batu. Saya kata ni macam mana kita ada batu? Saya tak makan batu. Saya makan air batu. Saya makan batu air yang lain-lain lah. Saya tak makan batu. Ini sebenarnya jadi rock kan. Dia kata tak, ni kadang-kadang masuk biologi lah pula
kita punya hati kita dia menghasilkan biles untuk pengazaman kolesterol macam-macam lah. Jadi empedu tu dia kata macam termometer macam kita punya aircon controller. Jadi bile tu masuk kat dalam empedu ataupun gallbladder ni dia regulate automatically. Maksudnya berapa liter keluar apa itu. Jadi dia kata ni semua dah rosak, kita keluarkan dengan batu-batu dengan empedu sekali keluar. Saya kata habis orang buat can live without gallbladder. Kata can. Dekat US 1 million people take out their bladder every day. Itu US saya. Ni kat Singapore. Dia kata Lori 2-3 bulan your body go back to condition macam biasa. Tapi dia warning lah, dia kata awak bayangkan sekarang aircon dah tak ada controller. Jadi kalau nak on switch aircon tu dia kena on dekat mesin manual tu. Dia kena manual. Jadi kena regulate dari segi pemakanan. Kalau terlebih penghasilan bile tu terlebih, maka saya akan pergi ke bilik air often selalulah. Maknanya boleh bermastautin dalam tandas tu. Itu nak kena kontrol. Jadi makanan-makanan yang lain tu nak kena kontrol lah. Maknanya tak lebih aiskrim boleh makan tapi jangan makan lebih benda-benda yang berlemak, benda yang so saya rasa macam okey juga ada orang sebab apa kalau tak ada benda ni saya degil juga. Main bedal dia, sebat dia pergi kat Geylang dia kan makan tingkat 2 tu rembat. Dan jadi saya nampak anda tukar your diet. Saya nampak you gunakan makanan-makanan superfood. You gunakan adakah itu saja yang berubah ataupun ada lain yang berubah? Basically ini pasal lifestyle change lah, lifestyle change. Saya rasa dulu pasal time yalah waktu bila dah masuk TV dia dapat sebab pergi Singapura dulu Sujimi selepas tu ada satu batch I think BJ pun dah tak ada dan saya ditugaskan kerja makanan. Lepas tu ada satu lagi program asam garam. Saya cakap banyaknya makanan mi rancangan. Jadi dari situ macam asyik makan je. Itu yang sampai 2009 tu saya dah jadi belon. Kalau nak tengok gambar paling gemuk tu 2009-2010. Itu dah bukan orang lagi tau. Itu dah saya ingat lagi itu. Saya ingat. Pasal apa Suhaimi ganti saya punya batch waktu start pagi kan. Memang dapat peluang makan dahsyat. Lepas tu dah lagi tu. Saya rasa saya suka pula tugas tu. Pasal apa? Makan? Okey makan okey lah. Saya pergi. Lepas tu bukan rancangan. Sebelum rancangan kita pergi reki dulu. Makan. Lepas tu dalam rancangan tu makan. Selepas rancangan tu patah balik makan lagi tempat tu. Contohnya nasi biryani jadi biryani tu aja saya rasa 4 kali lah sebat untuk satu episod tu. Padahal kita makan satu aja. Jadi dia punya seronok dia terbawa-bawa punya frekuensi tu. Saya macam best juga Waktu tu muda sikit. Takkan saya gemuk lebih. Kita kalau gemuk tak perasan. Bila tengok kat cermin buruknya kan. Tapi baru perasan. Waktu tu dia punya momentum walaupun rancangan dah habis. Walaupun season dah habis. Habis rancangan lain pula saya masuk. Asam garam kena hantar pergi Sabah. Makan. Pergi sana entah apa orang masak saya kerja saya. Okay, awak masak saya makan lah. Lepas tu makan. Lepas tu pergi Sarawak makan. Lepas tu pergi South Africa pun pergi makan. Jadi bukan salah saya. Salah diorang. Diorang yang hantar saya pergi makan. Sampai jadi gemuk. Sebelum kena ni ada satu tanda dulu. Saya kena gout waktu tu. Kena gout. Okay. Ini semua penyakit orang kaya. Bila cakap orang kaya. Kaya projek Tapi dari segi diet, dari segi saya rasa kalau tak kena macam gini kita tak hargai sebenarnya. Kita adalah idea tengok orang buat kesihatan, recommend, tapi kadang-kadang kita buat, lepas tu dia kira hangat-hangat teh ayam separuh jalan kita dah kembali ke pangkal jalan. Ini dia sama ada pull or push factor. Saya kena paksa. Jadi kat rumah tu dah tukarlah makanan lembut yang kurang sikit. Dan kedua pun bersesuaian dengan usia. Faktor kedua ialah usia. Pasal kita dah kalau makan banyak, saya terus terang dah berapa tahun tak makan daging lagi. Daging. Sebab apa? Bukan kita consciously pilih diet tu. Tak. Saya memang peduli. Saya tak makan tu pasal nak pelihara gigi. Gigi takut tak kuat. Jadi kita bila sampai usia 40-50 tu, kadang-kadang bila belakang dah cabut, sini dah cabut, saya rasa depan kalau cabut dah kelakar. Ni buat cerita kelakar. Jadi daging saya rasa dah kurangkan. Ini saya teringat
tambah sikit waktu kenapa dia jadi inspirasi. Sebab Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Al-Jufri mengatakan, dia kata kita hidup ni satu hari nanti satu-satu nikmat tu akan ditarik. Jadi saya tengok dulu bedal stick bulat tebal, waktu satu peringkat dah tak boleh. Jadi itu pun membantu juga. Saya bukan nak kurus pasal nampak handsome dah confirm handsome, cuma Oi, kalau anda tengok gambar suami lama-lama, pasal saya dengan dia banyak kali kan ambil gambar sama-sama. Handsome dia, orang terperanjat nampak gambar dia. Hamster. Okey, saya nak terangkan kepada penonton betapa sibuknya Suhaimi. Ini waktu dia tinggalkan radio. Okey, sebelum kita ke zaman radio dia, saya nak terangkan sedikit. Selepas dia keluar daripada radio, you banyak dapat peluang di kaca TV. Kaca TV. Malah you dapat crossover kepada Channel 5, berlakon di Channel 8. Sitcom yang anda, sitcom pertama Living with Lydia. Yep. Kemudian Police and Thief, The News, Long Time Ago, The Ghost Must Be Crazy. Ini semua cerita kelakar ni, Just Follow Law. Kemudian ni antara yang terakam, ada yang tak terakam pun. Filem Cina, saya pun tak tahu title dia. Ada, lepas tu Suhaimi juga membuat rancangan DVD-nya sendiri, ada Keramat Bernisan 3. Ini bukan DVD saja, ada berpentas kan? Pentas. Dia ada macam-macam lagi. Yang saya nak, kemudian dia crossover kepada movie. Okey, pertanyaan saya sini, saya teringat one of your interview, you cakap bila you nak tinggalkan radio, bila you sign resignation letter, you cakap I do this for you Allah. You beritahu diri you, saya buat benda ni, saya nak resign ni kerana Allah. Adakah kerana itu anda dapat buat semua ini, atau apa rumusan anda? Saya, waktu tu kita waktu zaman remaja kan, kita tengah cari identiti. Kalau kita umur 18 tahun waktu tu kan, orang tanya nak jadi apa, kita pun tak tahu apa nak jadi. Yang kita nak jadi kecil-kecil, kita nak jadi Superman bila dah. So nobody knows. Waktu zaman mencari arah tu kita tak tahu. Jadi bila kita hidup ni, kita evolve, pemikiran kita berbeza waktu kita 20 sampai 30 kan. Jadi saya rasa pada saat tu saya tak pernah ceritakan perkara ni sebab dia terlalu personal. Tak ada orang pun kat situ. Khamis malam Jumaat saya nak sign letter tu. Kemudian tu apa yang buat saya nak sign tu ialah dia jadi radio DJ ni seronok. Sebab antara kerja yang kalau interview lawyer, kita jadi lawyer, interview doktor jadi doktor, macam benda. Kerja dan tugasan tu tak ada masalah. Saya enjoy. I love it to the max. Dan daripada situ dapat pelbagaikan suara. Saya boleh buat main dengan suara. Before time began. So, saya malah wow. Lepas tu kadang-kadang voice pun hanya di Suria. Coffee Lipton, makanlah Epok. Jadi saya rasa macam I enjoy it. Dan bila waktu masuk SBC 6 bulan kemudian jadi Mediacorp kan. Mediacorp, lepas tu dia TCS tukar waktu tu. TCS, kemudian dia evolve. Mediacorp. Television tu sendiri tukar-tukar nama kan. Bagi saya macam dapat PAS ni, saya lihat tu bukan tempat kerja saya. Saya lihat tu sebagai satu akademi. Satu PAS tu, itu yang saya kepo. Macam mana saya belajar, saya orang radio. Saya tak tahu benda pun tentang visual TV, radio. Sujimi masuk TV saya dan dia nampak TV visual kan. So ada radio sikit, dan after that kita teruskan dan Sujimi dapat visual. Bagi saya tahu software editing macam dulu kita ada Delay system, kita ada Session 8, kita ada semua yang audio lah. Itu legend punya editing system. Betul-betul. Satu hari pasal saya tak lihat tu sebagai tempat kerja, saya lihat tu sebagai akademi. Dan saya lihat tu sebagai kita bercampur dengan orang. Lepas tu orang semua dah balik, saya tak balik. Kadang-kadang duduk, lepas tu crossover dekat tempat yang orang editing tu. Ada satu kakak lupa nama dia. Dia tengah linear editing pakai Kat City ke? Kat City Kat City lah. Kat City editor lah. Kadang-kadang dia kata nak pergi kantin susah. So saya cakap strike a deal lah. Saya kata okay, kakak ajar saya ni editing ni sikit, lepas tu pergi kantin belikan saya barang. Okay, set deal. Itu. Dan saya gunakan tu waktu terbitkan rancangan Mega Warna tak silap saya. Waktu tu orang radio dia tak ada visual pun. Saya introduce, saya kata ini bagus tau. Saya kata suruh diorang main bola, kita buat sound, nanti kakak ni boleh tolong. Saya pun tolong sikit. Then for the first time radio ada visual dekat Kalang Teater tu, kita buat screen. Saya kata kan lain. Jadi
pekerjaan semua seronok. I really enjoy semua department saya masuk, campur daripada orang main sepak takraw, store, budak store, sampai ada yang 2 cleaner, nama satu Mary, satu tak tahu lah nama Mary. Saya kata ni Dragon Lounge, ni tempat diorang kadang-kadang dulu kan boleh isap rokok kan diorang semua, saya panggil tu Dragon Lounge. Padahal itu 2 Mary kira macam dia punya permanent punya bartender, resident. Padahal cleaner. Jadi kita campur dari hujung ke hujung. Tapi bila bab masuk management mula start berubah sikit lah. Jadi bila tahun 95, 96 gitu, saya dah mula jadi assistant program director, kita dah mula attend meeting. Itu pun tak ada masalah. Tapi satu benda yang trigger saya ialah bila jadi management ni, apabila syarikat buat keputusan untuk membuang pekerja, saya tak sampai hati lah. Saya cakap saya tak boleh lah. I cannot take the gun and shoot. Tak sampai kat situ sebab pula kena dengan golongan yang kita kenal, abang-abang, kakak-kakak. Saya Nordin Kasim arwahnya, Ibrahim Jamil, Jamilah Yusof. Sekarang kita jadi middle management, kita kena buat keputusan. Saya kata ni APD tak, tapi bila jadi PD, bila jadi AVP, you kena buat keputusan. Dan saya masih ingat lagi waktu tu Hashim Yusof waktu tu diberikan masa untuk kurangkan 2 orang zaman dia, dan dia mengambil masa lebih kurang 6 bulan untuk buat keputusan. Dia analyse. So dia orang yang tak banyak berbual, tapi dia tak berbual tu kerana dia nak keep formal, tapi lepas bekerja dia banyak mulut, dia boleh berbual. Tapi waktu tu dia nak buat keputusan tu susah, walhal keputusan tu harus dibuat dalam masa 2 minggu, dia ambil masa 6 bulan. Sebab dia faktorkan orang punya cari makan, dia rebak kedebu. Saya rasa saya tak boleh handle macam Yusof. Dan saya rasa, wow, ini makin lama makin susah kita kena buat keputusan ni. It's very tough. Ini benda yang staff tak nampak dan tak perasan. Kita kena buat unpopular decision. Kedua ialah sebagai orang yang kat depan ni, kita kena assign orang. Kadang-kadang pergi kat tempat-tempat yang agak melanggar syarak sikit lah. Macam kena hantar DJ untuk cover tempat Zouk kan. Jadi banyak benda-benda saya sekarang terfikir. Jadi bila hari demi hari, okey, satu saya buat kerja sendiri, kedua bukan kerja kita je. Jadi kita jadi pemimpin dalam satu syarikat tu, dia kena assign apa-apa pun kena jawab kan. Kemudian tu bila rasa ni dah bermain-main kat fikiran lah, sebab kadang-kadang kita baca buku we are accountable for what we do kan. Jadi saya rasa macam tak selesa. Bila dah kena bos dah suruh, saya kena buat. Saya kalau tak buat, itu yang terus saya kata, nanti saya kerja dengan bos, bukan untuk bos. Bos saya satu je, Allah SWT. My CEO is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu malam tu saya tengah editing, entah apa benda lah, kadang-kadang program kita buat sampai 2 pagi kan. Dia ada one man operation di studio. Dan saya selalu terbayang, ini ada 2 pintu. Sekali satu pintu cakap lah, terbayang saya macam selalu duduk penat gitu, pukul 2 pagi. Ini benda dah bermain-main dah beberapa kali dalam fikiran saya. Saya terbayang, kalaulah Rasulullah SAW jalan melalui pintu tu, buka ni, lepas tu berdiri kat sebelah saya. Saya kata kun fayakun, Allah boleh buat anything. Tapi saya bayangkan kat situ lah. Kalau Nabi SAW tanya saya, kau tengah buat apa? Apa yang kau dah buat? Saya tak boleh jawab lah. What is the meaning of my life doing this? Right? Saya tak tahu ni kerja suka-suka kelakar. Saya tak boleh bohong. So bila benda tu pound in my head, and then one day bila CEO panggil duduk, tu 2 orang je. Dia tanya gitu, tapi ada perkara yang dia cakap tu, saya cakap okey. Satu benda dia kenapa cakap, dia panggil anda? Dia nak prepare for the next. Biasa CEO kan dia akan ronggokkan dia punya team kan. Jadi ini kira interview satu-satu lah. Soalan pertama dia, how can you be like Hashim Yusof? Saya bos-bos tak tahu pun. Selalu kalau CEO panggil dia nak naikkan pangkat tu. Kemungkinan. Saya tak ada sebab lain. Maknanya that time okey lah, kira boleh rasa jadi blue eye boy sikit lah kan. Pasal satu-satunya sebab saya ada 5 orang yang dapat special allowance punya pay packet. Okay. Dan tak ramai, because that time ramai employee kan. So there's no complaint. Kerja bagus, everything bagus. Tapi yang bermain fikiran saya long term effect.
So bila CEO cakap pergi, saya waktu tu nak belajar lagi. 2 kali pergi, 2 kali landing masuk longkang sebab bila dah sibuk dah tak boleh pass up assignment semua everything kan. So drop out. So this time around CEO kata okay, you prepare for yourself, gebak-gebuk ni semua, and anything you want, any course you like, you just say it, I'm here. As long as I'm here, I can give you anything. Kalau orang lain tengok offer macam tu, best lah kan, dia jadi nak angkat emas CEO Tapi bila dia cakap gitu, saya macam tersentak pula. Pemikiran ni flip 360 degrees, 180, 360%. Sebab perkataan digunakan ialah, you can have anything you want as long as I'm here. Oh, okay. Kat situ saya dah, itu dia trigger. Trigger kat situ ialah, apa guna kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita tak faham I say, how can you be my ilah? You don't know ilah protection kan. So protection of economy, protection apa. Jadi saya kata kita boleh bekerjasama, tapi I cannot, tak boleh submit to you like how a slave submit to his master kan. Sebab perkataan as long as I'm here you can have anything. I say there's only one who can say this, nobody else. Kat situ dah kacau lah. Sebab kata CEO dia 5 minit masa depan pun dia tak tahu. Dia jatuh tangga, besok masuk hospital tak tahu. Apa dia nak makan tak tahu. How can you know my future kan? So then dilema pada waktu tu, kalau saya tak ambil keputusan ni, then it will be a long time. Sebab bila dah naik pangkat kan, kita nak kena hantar resignation tu mengambil masa kadang-kadang 2 bulan, 6 bulan, train somebody baru take over. Saya kata ni dia punya golden moment. Either this or that. So sebelah kanan offered the mountain. Macam-macam, I can have anything I want. Yang lain semua kena kontrak, saya tak dapat kontrak. Kira dah groom dah inside the team lah. Sebelah kiri, isteri saya tak bekerja, ada 3 rumah belum habis bayar, dalam poket cuma 1,200 saja. Saya kata ini ke ini ni ke ini Kemudian bila you nak let go tu, it's like dah bertahun kita mula daripada remaja, saya dah grow up, saya dah tengok semua dah macam nak buang tu macam takkan buang gitu aja Tapi saya kata okey lah, nak kena cakap dalam hati ni, this will be my sacrifice. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iftitah kan. So banyak orang tak tengok perkataan tu, inna salati wa nusuki tu my sacrifice. I say I cannot do big sacrifice. Tak boleh buat benda yang besar-besar. Saya rasa benda kecil macam ni pun jadilah. And so confident gila sebab saya kata Allah SWT sebut dalam Al-Quran di mana 50,000 tahun sebelum kejadian ni dicipta dah disiapkan rezeki. How can it go wrong? Kan? So saya pun terjun lah. Saya pilih Khamis malam Jumaat, malam-malam lepas sembahyang tahajud, saya type itu letter. Lepas tu yang saya kata tak ada orang lain witness. Saya kata I do this for you lillahi ta'ala. I say whatever it is, kue sera-sera. If you fight or you perjuangkan lillahi ta'ala, then Allah will guarantee you success and victory. So, tak sini dekat akhirat pun saya tak peduli. Waktu tu saya bukan takut dengan offer CEO, saya bukan takut. Dia wonderful people in the radio, wonderful. Even kita ada sejarah di mana kat Zakia Halim. So I feel like benda ni mengatasi semua tu. Jadi ini sacrifice. So saya kata saya kena buat lah. Saya kata tak buat sekarang, dia tak snap sekarang, saya tak tahu sampai bila saya nak snap. You pun belum ada apa-apa plan atau offer selain itu kan? Tak ada. Saya besok paginya tu, saya pilih hari Jumaat, saya hand over to Kak Zaki Halim and said saya nak resign. Dia bos. Ini dia tak pernah ceritakan saya. Saya kenal dia dah lama pun. Ini benda sekarang baru saya tahu. Tak ada angin, tak ada apa pun. I mean, she was also like, you okay? Dia kata, I'm okay. But dia bagus lah. Dia respect your decision. And she said, if you want to come back, the door is open. Jadi saya buat tu lillahi ta'ala, dan saya takut dengan diri saya sendiri. I'm afraid of the monster I will become. So saya cuba elakkan tu. Sebab bila kita dah terlalu taksub dengan kuasa management, because I have everything. So saya takut saya jadi monster. Okey. Tadi sebut Kak Zaki Halim beliau memang merupakan orang yang bertanggungjawab lah. Talent scout kita berdua dan Rahima dan juga Rabaa. Betul.
kita buat rancangan radio sama-sama, dari pelajar ke pelajar, rancangan majalah remaja tu. Tu mungkin selama 4 tahun ada tak? 4 tahun ada. 5 tahun. Oh, 5 tahun. There was 1 year you jadi producer dia juga kan? Itu first year lah tu. Tu. Lepas tu Okay. dah habis. Pada saya, dalam perjalanan saya dalam media ni, kalau saya khususkan kepada radio, itulah 4 tahun atau 5 tahun yang sangat-sangat menarik, saya enjoy sangat. Kan best kan? Paling best kan? Adakah itu sama bagi anda tak? Of course, definitely. Kita dah lah, entah apa-apa kita buat dapat duit kan. Betul. Happening sangat lah, happening. Ya, bila kita tengok keliling kawan-kawan, dulu saya terlibat lah di Barat lah, yang dia tu buat gini. Bila kita tengok yang lain, dia tak dapat apa yang kita dapat waktu tu. Sebab apa? Dia kadang-kadang huri-huri, tapi tak ada hasil. Kita hujung minggu dah lah dapat buat show yang kita boleh enjoy. Kedua, kita dapat gaji sikit. Gaji Saya untuk ingat sekolah. first gaji $15. Jadi lah. $15. Satu episod Satu episod. That was Besar tu untuk kita waktu tu. Later baru dapat naik. Tapi bila you take over, you naikkan. Saya ingat. I think so. I ingat you naikkan sampai diorang tutup. Mungkin you over budget lah. Waktu tu pasal Ria 897 FM dah naik. Jadi semua polisi, semua mana yang belia lah, remaja punya rancangan semua ditransfer over. Jadi dia put an end, dia habis tamatkan riwayat remaja tu. Okay. Kemudian tu kita dapat ini kan, dah lah gitu. Lepas tu nanti bila ujung-ujung kan dia dah macam satu anak beranak kan. Kita pergi makan, dapat belanja, dah lah dapat duit, tak payah keluar duit. Zaki Halim inilah really took care us. Sebab tu kita panggil dia macam peranan ibu waktu tu. The mother that gave birth to 4 of us. Jadi seronok. Saya rasa macam ini itu yang buat saya macam daripada situ, mikrofon macam gini, gini. Lepas tu saya macam bercelaru kepala otak tu macam, wah, seriously, ni kena masuk fantasy world lah. Saya macam, tak pernah terbayang. Sebenarnya kita terbayang kita boleh terselit kat dalam media waktu tu kan. Tu best. Jadi saya rasa pula tu kita growing up years bila sambil falsafah gini lah. 1 to 10 you are born into this world. 10 to 20 you are playing with this world. 20 to 30 you are experimenting with this world. 30 to 40 you want to conquer the world. 40 to 50 you understand about the world. 50 to 60 you are tired with this world. 60 and above you just can't wait to leave this world. Masya-Allah. Okey. Itu ada kebenaran tu. Ada kebenaran kat situ. Jadi waktu kita tengah between antara 10 dengan 20 tu, kita tengah playing with this world. We're having fun. Kita pun tengah find kita punya identity, what we want to do in our life. Dan kena pula peluang macam ini yang kawan-kawan lain tak dapat. Diorang sekali-sekali macam, bila nak undang aku kat radio? Bukan aku yang in charge. Tapi kita dapat privilege tu kan. Saya rasa sangat beruntung. Orang selalu sekarang ni internship lebih kurang 6 bulan. Kita internship 5 tahun. Betul. Okey, saya nak tanya tentang saya terlibat dalam your journey juga kan. Your journey, perjalanan anda di radio 4 tahun atau 5 tahun tu waktu freelancing Yes. There's a gig economy. Kemudian 10 tahun you full time. Betul di radio. Now selama 14-15 tahun ini apakah sumbangan asas ni memainkan peranan kepada kejayaan anda di lain-lain platform, di lain-lain media? Saya rasa bila kita masuk tu kita nak ada kelainan sedikit. Jadi antara sumbangan tu bila saya introduce, sebenarnya kita pergi army sama-sama kita ada ops order tu semua. Saya bawa tu yang apa kita belajar kat army tu ops order, saya introduce masuk dalam inilah bila producer nak buat program. Saya kata buat macam ni, situation analysis, obstacle, OCA, ECA. Saya introduce tu sampai hari ni diorang pakai. Sebab dulu diorang terbitkan radio, dia kira okey lah, tapi the format tu tak macam clear. Saya bawa ops order tu, saya introduce, semua pakai. Asma Sulaiman pakai. Saya pun tak cakap dengan dia tu ops order format. Itu memudahkan supaya setiap orang dapat kopi tu, dia tahu apa benda tu. Saya kata bagus. Ini saya terutang budi dengan SAF lah. Dengan Mindef tu kira diorang tak copyright, kita gunakan aja. Ya. Jadi kita dan saya introduce benda yang
waktu tu 91 masuk radio, 92 buat rancangan Potret Keluarga. Oh, itu Potret Keluarga. Norris Karman. Yes. Itu dengan Razak sebelum Razak siapa? Saya dengan Norris Karman. Oh, okey. Lepas tu Razak dengan Suryani Kasim. Tu kira program pertama TV saya. Siri bersiri. Yang first time keluar TV waktu tu ialah Hari Raya tahun 91 dengan Isadora. Tapi bila Potret Keluarga tu masih ingat lagi, dulu tak ada grafik-grafik canggih yang sekarang. Somebody Body penerbitnya, dan dekat tepi tu nanti ada orang yang buka tutup dia macam pintu gerbang Potret Keluarga kecil je. Saya besar-besar papan ni ketuk Potret Keluarga kecil je gini. Lepas tu buka lepas tu kamera keluar, Potret Keluarga, apa khabar. Lepas tu dah lah gitu. Terseksa jiwa ni. Jiwa tengah jiwa muda. Dia suruh saya introduce mari hari ni kita akan belajar bagaimana nak menyusun bunga. Saya tersiksa menyusun bunga lah pula. Ni apa punya rancangan ni waktu tu. Pasal dia lifestyle kan. Jadi lepas tu saya tak buat Potret Keluarga TV, kemudian tu dilamar untuk buat HMI. HMI yang pegang sampai hiburan minggu tahun. ini untuk mereka yang tak tahu hiburan minggu ni itu kira banyak menghasilkan ramai local artis. Saya audition rancangan tu Tommy, tapi tak dapat. Kerana dia punya executive producer dia waktu tu Kamalia Saleh, Mukram Kasim. Tapi waktu tu yang saya audition, saya rasa awak dapat dengan Rahima. Saya tak dapat kerana saya punya sideburn panjang. Dulu kan Beverly Hills what apa rancangan tu. So Beverly Hills 10210. 10210. So dulu kan rambut ada jambul kan. Ya ke? Saya ingat lagi, saya punya sideburn panjang sini tau. Sekali Kamalia Saleh cakap, macam budak jahat lah awak ni. Tak boleh lah. So tak dapat. So you yang dapat. I remember. I remember that. Okay. So lepas tu saya buang lah sideburn. So you dapat rancangan tu. Saya ingat lagi rancangan hiburan rancangan hiburan. I think mungkin kita punya kecenderungan kita. So, bukan lepas remaja tu kan, kita take a different direction kan. You lebih current affairs, info ad, the type of person. For me is at that time pun ada juga offer untuk sama ada baca berita ataupun variety. Saya cakap baca berita baca je kan. Saya cakap kalau variety saya suka makan variety lah. Saya suka pilih variety lah. Waktu tu juga dilamar either or. Tapi kecenderungan saya lebih bawa kelakar. Saya suka bawa kelakar ni bagi saya sebenarnya ialah senjata. Saya deep down inside actually sampai hari ni pun sebenarnya orangnya pemalu. Itu macam orang tak percaya Ami. Betul lah. Ni pasal apa tahu? Kita anak nombor berapa? Saya anak nombor 12. 12. Saya tahu you ada 9 orang. 9. Saya nombor 7. Jadi kadang-kadang kat ujung-ujung ni, kadang-kadang kita forgotten tribe. Maksudnya kita bawa warisi baju, mainan. Kita macam, hello, I'm here. Kenapa tak boleh ada mainan sendiri? Kenapa baju pun, buku pun nak kena diwarisi kan? Jadi kita ni bukan diketepikan, cuma kita rasa macam, ni lagi satu punya muka. Anak pertama gairah, anak kedua gairah. Bila kat ujung-ujung, tak apa, standard sudah. Jadi itu mengajar kita independen. Jadi dekat kampung tu kan, saya bila kena macam gini, habis adik saya 2 perempuan, takkan saya nak main patung-patung. Dia main patung, saya bakar patung dia. Dah mengamuk, kena spanking kan. Saya budak lelaki, kasih patung kat belakang rumah bakar sampah. Saya tengok, bakar. Muka dia sengit-sengit lah. So adik saya datang lah, tengok. Sian. Kenapa kau bakar patung aku? Interesting kan. Saya tengok dia sengit-sengit gini. Dia kena spanking. Jadi bila dia menjadikan kita lebih independen, kat situ kita rasa macam kita have to do something to ourselves lah kan. So anyway, ni kecenderungan tu saya bila tersendiri tu saya rasa macam self esteem very low. Waktu anak-anak saya pemalu sangat sampai dekat tempat sekolah tu, orang kalau nak pergi toilet saya tak berani nak angkat tangan. Saya malu sangat angkat tangan sampai kencing kat seluar. Ya Allah. Lepas tu dah melintis.
Okey. Itu macam tu sebelum kita berjumpa tu primary school. Saya malu sangat, saya tak banyak kawan waktu time sekolah tu. Saya kawan cuma 2 orang je. 2 orang. Dan bila recess nanti saya beli keropok udang yang 10 sen waktu dengan air. Nanti saya kalau nak cari saya hari-hari recess dia dekat kantin, lepas tu ada gate yang buka tutup tu, saya berdiri kat corner tu. Saya macam penunggu. Malu nak bercampur dengan kawan-kawan. Jadi satu hari bila masuk sekolah menengah, terus terang saya naik bas, turun bas. Bila tu? Saya naik bas turun bas menengah 2, baru tahu naik bas turun bas. Malu sangat. Saya waktu tu orang cakap pergi apa A&W lah, McDonald. Pemikiran saya pergi A&W nak kena dress up. Nak kena pakai smart-smart. Pemikiran saya itu macam kolot aku. Jadi saya pergi dan saya tak tahu macam mana, tapi full of accident lah. Dengan malu-malunya gini, full of accident. Jadi the first accident tu bila teacher tiba-tiba mendengar 3 tu dia point kat saya, okay, you will be doing the Teachers Day sketch. Saya rasa macam death sentence. Why me? Ni teacher ni tak senonoh betul. Kenapa aku pula dipilih banyak? Saya berbual dengan lagi 2 orang. Sekarang you have to help me lah. Do simple lah. Satu geragu nama dia Clinton. Dia kata, do simple one. You like Michael Jackson, we do Michael Jackson. I ask question, you answer, then that's it, finish lah. Okay. Lepas tu, itu bibit permulaan lah. Macam mana saya rasa hilang malu tu. First time naik atas pentas. Lepas tu ni semua satu sekolah tengok saya dah kelang kabut. Dah tak tahu. Saya sepatut hafal. Dia tanya soalan tu. So why do you, Michael Montfort Jackson waktu Montfort, why do you want to do this Thriller album? Sebelah sekolah saya tu ada kubur. Saya tengok, saya terlupa tengok crowd panik. Saya tak tahu apa nak cakap. Alamak, apa dialog aku padahal dialog simple je. Habis tak cakap, semua orang tengah tengok. Saya pusing kat situ nampak kubur saya. I did this Thriller album for these people. Untuk bos. Orang tak tahu. Betul yang saya terperanjat. Saya tak sengaja Saya tak sengaja. I have to say something kan. Sekali bila situ ada punya light bulb moment lah. I can make people laugh. Sejak daripada situ, saya mula gunakan humor tu untuk mengobati rasa malu sangat. So bila kita jumpa masuk malah jalan remaja tu, masih malu lagi. Saya ingat lagi. Memang I think your bakat untuk membuat kelakar tu memang dari dulu secara natural memang ada. Saya terfikir macam mana you dapat peluang untuk crossover ke saluran 5. Channel 5 ni untuk penonton yang mungkin zaman Twitter ke apa kita Channel 5 ni saluran Inggeris lah. So macam mana Suhaimi masuk ke dalam saluran Inggeris? Tahun 2001 saya berhenti. Lepas tu saya tak buat apa-apa. Tak ada plan, tak ada apa-apa. Duduk rumah je. Baca buku. Saya baca buku lambak. Lepas tu tiba-tiba dapat call to come in and can you play this, come for audition lah untuk Living with Lydia. Saya kata Lydia Sam sebab dia episode season pertama tu, musim pertama dia semua cast dia semua Chinese cast lah. Tapi because dia Channel 5, jadi dia nak ada one representative for Malay audience. Sebab masih ingat lagi that time pun kan Channel 5 dengan rancangan Melayu tu dulu English together bersatu diorang. Jadi bila dia panggil saya kata can lah boleh lah saya turun lah. Lepas tu kena berlakon dia. Alamak, ini Hong Kong superstar. Saya selalu tengok dia movie gitu kan. Saya cakap alamak, pertama sekali saya tak tahu berlakon. Saya berlakon suka-suka kat teater tu dulu main-main je, bukan macam saya ingat kan itu je pengalaman, lain tak ada. Dalam hidup radio tu pun hosting saya tak pernah berlakon pun. Jadi waktu tu supposed to be cameo. Untuk datang untuk 2 cameo saja. Cameo untuk Lydia. Lepas tu untuk ini konon-konon dia nak beli nasi lemak. So dia guna audition, lepas tu dia panggil dia nak muka yang familiar so that the Malay audience boleh relate kan. So dia pergi lah. Daripada cameo tu, sekali dia punya script writer, producer dia nampak macam there's some chemistry lah kat situ. So they write the next episode tu, they write the full episode, masukkan saya kat dalam. Baik. So daripada sepatutnya 2 cameo, maknanya keluar masuk sudah. Lepas tu dia tengok, ini tip lah, tip untuk bakat-bakat baru. Kita buat baik dengan semua orang. Kita bukan buat baik dengan pengarah, producer je. Kita bila baik dengan semua orang, maknanya orang yang tukang angkat sampah pun kita baik.
dia banyak orang keliling tu yang akan recommend. Kadang-kadang recommendation tu datang daripada orang yang tak kita sangka. Jadi waktu tu off camera pun kita bergurau. Jadi dia observe, dia tengok, you macam cepat mesra lah. We write one episode about you. Daripada one episode tu terus 8 episod dia, lepas tu 13 episod. 8 episod tu semua masuk. Sepatutnya 2 cameo. Daripada situ terus melekat jadi part of Sulaimana, Amanah. Kemudian tu the next season dah full season lah, all the way. So itu kira macam nasib lah. Dan bahalulnya saya tak pernah berlakon TV. Saya ingatkan macam berlakon teater. Saya hafal semua dialog tu daripada hujung ke hujung. Saya ingatkan macam kita buat live show HMI ke dulu lain kan. Ini sitcom, saya ingat mati aku nak kena hafal semua. Saya hafal semua. First episode saya hafal semua. Then bila diorang shoot, diorang tukar-tukar angle, boleh ada masa yang aku pergi hafal ni semua ni buat apa? That's how ignorant I was about TV sitcom. Dari situ, then actually fun 2-3 kali. Maknanya, saya can focus, concentrate on this part aja. Terus dan Lydia, orang dia I would say the Chinese Zaki Alim lah. Okay. Very nice person, very nice. Dan dia suka belanja orang. Dia suka belanja orang kat set. Nanti kalau macam makanan ke apa, dia suka belanja orang. Dia tak lokek. Lepas tu dia dah anggap saya macam nak angkat lah. So jadi dia dah mesra. Nanti dia suka saya introduce sini lah. Dia belikan makanan semua. This one not halal lah. You buy sejak daripada itu dia dah belajar pasal halal. Nanti dia belikan set untuk semua studio, semua halal. Lepas tu itu yang sampai rapatnya kita tu, that living with Lydia tu, dia punya family unit is very close knit. Dan waktu Lydia dia sakit bara kan waktu tu, sampai betapa rapatnya kita ialah I actually fly to Hong Kong to meet her and visit 3 bulan sebelum dia meninggal dunia. That's how and dia pesan saya bila acting, dia kata when you act you don't act. Say Lydia, you talk like Yoda, can you speak properly? Dia kata don't act, you act it's not acting. Dia kata you own the line, take the line, then you deliver like you're speaking your own. Okay. Jadi dia kata jangan anggap tu lakonan, anggap tu sebagai dialog orang kasih, tapi tu dialog kita sendiri. Jadi bila natural, itu yang kita bounce more natural. Daripada situ banyak mata melihat. Dan waktu tu I think diorang dah dapat the impact sikit. So dia nak buat appeal for both, maknanya English sitcom tu untuk Cina, Melayu, India. Itu yang akhirnya terlahir inilah. Saya rasa Living with Lydia tu my first debut, dan itu audition untuk saya. Dan dia melahirkan Police and Thief after that. So me, Mark Lee now combine for the first time. Ini Mamat dengan Nabing combine. Saya rasa bila combine tu dia punya pintu pasaran terbuka. Sekarang Mark Lee ada pasaran baru, saya pula dapat pasaran dia. Jadi kita saling leverage. The whole 6 tahun kita buat season tu, because kita buat corporate show, buat apa semua together, dia tak, because benda tu unik and kita tak outdo each other tau. Kita the unique, memainkan peranan masing-masing gitu. Jadi bila Abing biasa, Mat biasa, tapi ni Abing dengan Mat, dua konflik interest ni boleh combine, and kita banyak benda kita boleh mainkan. Maknanya dari segi balance Abing dengan Mat race, maknanya there's a unique, I learn from you learn from me. Dari segi size ada kurus ada gemuk. Dari segi outreach, jadi kita dapat outreach like new market for me, new market for him, meletup-letup. So that was the part where kita jadi kat Singapore. Saya rasa penting kita have that kind of appeal, because kita dalam masyarakat yang very diverse dia punya outreach. So just be a Singaporean and you don't have to go anywhere else. So kalau pergi mana-mana pun, saya biasa pergi ke Malaysia and all that kan, saya explore sikit lah. But you need to kira macam sacrifice ataupun korbankan certain system. Mana kita kena ikut orang masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang rimau lari sudah. Jadi bila Singapura ni, itu yang saya kata that first step. Saya teringat Quincy Jones ajar Michael Jackson. Dia kata, I teach you 1-2 step and you dance all the way. So I said, whoa! So I said, oh yeah! So you just need that opening. All of us, kita perlu that one little crack. So that was the first crack.
Orang yang introduce kita kat radio was Zaki Alim. Orang yang introduce saya dekat Channel 5 was Daisy Rani. Daisy Rani yang actually wanted to put me inside the Living with Lydia, and then the whole chemistry just worked. And then from there, terus saya pun tak tahu itu dipanggil crossover. Pada saya, just another visit to another studio inside that Mediacorp. Tapi itu satu crossover yang saya rasa sangat memanfaatkan lah. Bukan saja untuk anda, tapi dia membuka peluang juga kepada yang lain lah. Oh yes. Sebab because waktu tu memang tak banyak pelakon Melayu yang masuk. Jadi dia banyak daripada Channel 8. Jadi pelakon Melayu masuk pun 1-2, itu pun singgah. Jadi bila saya masuk Living Lydia tu, antaranya ialah ni sekarang saya berdepan dengan audience yang bukan Melayu. Macam mana orang yang bukan Melayu, bangsa Cina, India boleh relate. Jadi saya kena gunakan reference. Saya suka Prince of Bel-Air. Lepas tu kita tengok Will Smith. Will Smith ni dia tak macam Eddie Murphy. Eddie Murphy very black, black joke dan lain-lain lah. Tapi Will Smith ni dia ada appeal yang agak berbeza sikit. Sebab Mat Salleh pun suka dia. Not many black actors yang Mat Salleh boleh relate kan. Sebab dan dia boleh berlakon sampai sendiri. Jadi bila dia start Prince of Bel-Air ni, saya tengok dia punya karakter tu kan, Matt uncle ni, dan dia masuk dalam keluarga uncle ni. Saya kata, plot dia sama . Jadi saya masuk dalam keluarga Billy Bong and kan Lydia. So saya belajar, saya tengok, saya kata mungkin saya ambil inspiration daripada Will Smith, macam ni dia berlakon. Dan sebenarnya tak ada teknik berlakon, dia masuk dia huri-huri. Jadi saya kata, huri-huri lah, masuk, just enjoy the line, enjoy the story. And then bila lagi kita nak berlakon and enjoy this thing kan. So Living with Lydia was Will Smith. Police and Thief, reference saya ialah dulu kecil-kecil tahun 70-an ada satu kat YouTube pun boleh cari, The Misadventures of Sheriff Lobo. Dulu yang berlakon dulu kalau lama-lama punya sebut kecil dulu kita tengok dia apa, BJ and the Bear. Lepas tu dia pelakon yang sama tu, dia berlakon cerita 2 season dia. Yang Misadventures of Sheriff Lobo. Sheriff Lobo ni dia muka garang. Tapi kerja huru-hara. Jadi dia punya department semua tunggang terbalik. Dia Misadventures of Sheriff Lobo. Jadi saya bila diberikan peranan Sarjan Dola, saya cakap ini Sheriff Lobo. So you mesti ada reference. Jadi you macam you gunakan reference yang memudahkan kerja you juga. Yes, and then you boleh tokok tambah. Itu yang kita buat homework, kita prepare. Jadi kebanyakan orang ingatkan macam pasal disiplin dekat radio pun sama juga. Kita dilatih bukan bercakap macam gini. Sekarang kita boleh cakap buat ayat yang penuh. Dulu skrip. Zaman Najib Yusof dulu saya kena buat skrip 4 jam. Boleh pengsan, boleh berbuih kat tepi tu. Kena buat skrip 4 jam hari-hari. Saya cakap boleh pengsan aku macam ni. Jadi tapi yang paling disiplin tu Arwah Smalaili. Dia memang tip top. Dia mesti ada skrip. Kat situ saya belajar. Saya kata kena buat research, lepas tu mesti ada skrip. Bila dia punya basic tu dah bagus, baru you boleh berlenggok. Maknanya kita dah tahu naik basikal. Lepas dah tahu dia punya naik basikal, kita dah yakin dengan balance tu semua, baru kita boleh buat stunt. Ad-libbing ialah stunt. Dia punya scripting idea tu semua ialah dia punya basic, mesti ada dia punya asas. Itu yang saya rasa bila masuk tu saya kena buat research, saya kena buat reference. Jadi senang kan, senang kita tengok Sheriff Lobo. Bila masuk The News saya refer diri sendiri. Saya buat tak boleh angkat. Sebelum buat News tu saya buat bukan punya karakter kan, sampai hari ni Pak Abu lah, bukan saya suka kadang-kadang berangan. You like that memang itu. Tapi memang betul secara natural you orang kelakar lah. Kalau anda memang berbuat, kalau dia bukan kelakar depan kamera je, bukan depan mic aja, di belakang tu dia pun kelakar. Sebenarnya untuk malu untuk malu. Dia saya macam sifat kelemahan saya lah malu. Mekanisme untuk malu sekarang saya faham. Pasal kalau orang biasa kan kita tahu kita mungkin dapat lihat sendiri pengalaman orang yang pernah susah, orang pernah miskin, orang pernah perit hidup dia akan berusaha untuk jadi mewah, dia akan berusaha. Jadi dia punya opposite tu. Saya terlalu malu sangat. Saya cerita dengan orang tak percaya. Kerana saya sendiri pun tak percaya. Apa pasal aku malu sangat ni? Kan? Jadi bila saya gunakan mekanisme humor, then suddenly you found the holy grail. Humor tu is dia punya bukan kryptonite, dia punya superpower yang saya jumpa lah. Jadi bila kita mulakan, kan senang bila kita nak bercakap, nak meeting ke apa, kita gurau dulu. Then saya dapat test benda tu waktu HMI
orang pakai Wobi. Waktu tu saya cakap dengan producer dia, Amiruddin Abbas, saya kata boleh tak saya buat Wobi tu sendiri, sebab bila orang dah mesra dengan you, the crowd apa you cakap bila waktu show tu dia akan relate. Jadi bukan saya cakap saya buat Wobi, kalau pelawak pun ada saya buat sama-sama lah. Jadi kita dah mesra sebab tu belum on air. Okay, Mi, ramai yang mungkin tak tahu zaman hari ni Wobi tu apa, Mi? Wobi ialah orang-orang yang biasa warm up. Dia selalu kasih penonton tu rasa selesa. Kalau cerita tu ketawa, dia tepukkan semua. Jadi Wobi tu ditugaskan khas sebelum show tu keluar ke udara, dia akan buat lawak lah, dia akan terangkan pada orang apa show ni dan sebagainya. Jadi biasanya pelawak-pelawak, saya ingat lagi pelawak seperti Ahmad Stokin, ni semua Wobi-Wobi yang andal dulu. Jadi bila saya tengok, saya macam rasa kalau saya, pasal bila saya keluar, bila diorang dah Wobi orang lain kan, bila kita keluar nanti dalam episod pertama awal-awal tu, saya tengok macam bila saya cakap, orang ambil masa untuk ketawa dia, ataupun dia ambil masa untuk respon. Jadi tiba satu masa tu saya kata, boleh tak saya join Wobi ni dan saya buat sendiri. Jadi orang dah mesra, bila kita on air, dia punya perasaan tu follow. So ini ada dia punya seni. Jadi bila kita buat live HMI tu, bila cakap sikit je diorang, sebab kita tak kenal maka tak cinta, kita dah bermesra sebelum tu. Jadi bila kita cakap tu, dia dapat connect. Itu antara benda yang saya pelajari. Dan sebenarnya Wobi tu bukan saja untuk penonton, untuk saya. Saya tengok crowd dulu kadang-kadang pun masih ada stage fright waktu tu. Ni secret yang orang kalau kita cerita pun orang tak percaya. Saya masih ada rasa macam segan, malu. Kadang-kadang kita nak pandang orang waktu tu pun macam saya sampai buat satu teknik. Satu is kadang-kadang kita conscious ataupun kita malu tengok muka orang ramai crowd. Dulu pakai cermata. Jadi bila buat show tu saya buka cermata, saya tak nampak muka orang. Itu teknik. Gitu. Jadi punya keyakinan diri tu lagi lebih tinggi. Kalau tidak kita macam bila nampak muka orang tu jelas, okey ke tak okey apa yang aku cakap ni kan. Jadi kita macam dia mess up dia punya mind lah. Dan kedua, bila saya ada penyakit malu ni, orang tak cakap pun kita rasa salah sendiri kan. Jadi saya warm up, saya buka cermata, saya buat show. Lepas tu bila buat show macam gini kan, bila tak nampak orang, peduli lah aku cakap aku seorang aja kat dalam ni kan. Itu antara teknik-teknik yang lama lah dulu yang saya gunakan. Saya dapat lihat dan saya rasa ramai dapat bayangkan macam mana anda sibuk waktu you buat movie dengan Jack Neo, you buat Channel 5 shows, you ada your own show, you ada your own production kan. Dalam bila you buat semua kerja-kerja ini apa yang sokongan yang bagaimana yang you dapat daripada keluarga you? Keluarga saya dia faham. Kadang-kadang bila ada show ke apa benda, saya dedahkan sedikit pada awal-awal kan, untuk bagi tahu anak-anak, isteri, dan ini tugasan yang saya lakukan lah. Kadang-kadang diorang ada, kadang-kadang diorang tak ada pun. Tapi bila diorang tak ada tu maknanya kita ada dua alam yang berbeza kan. Setiap daripada orang yang kelakar ni dia ada serius dia. Setiap orang yang serius ada kelakar dia. Jadi bila kita bekerja tu, kita dalam show, bila dengan anak-anak, dengan ni semua, untuk mereka faham, saya tiap minggu tu biasa, atau kalau budak kecil-kecil almost hari-hari lah, kita terangkan pada mereka tugasan dia macam gini dan dia maksud macam gini. Kalau tidak, dia tengok bapak dia buat kelakar je kan. Anak saya waktu tu primary 3, perempuan saya lah yang center tu. Teacher tanya, can you describe everybody your father's career? Yang satu dentist lah, dia ni engineer lah. Dan bila anak saya, my father is a joker. Oh iya ke? Dia bilang gitu Budak-budak, very honest kan. Jadi dia cakap dengan teacher dia, my father is a joker. That's what he do. So saya cakap okay. Jadi saya rasa penting untuk saya terangkan
bahawa ada bezanya lah kalau you joke around dengan kerja. Jadi ini tugasan kan. So saya kena terangkan, bila saya habis show tu, nanti balik rumah, kadang-kadang orang tak ada pun, saya terangkan, show ni maksudnya gini, show ni actually hiburan ni untuk, kita tak boleh hiburan je all the way, nanti pengsan kita, tapi ini untuk kasih orang senyum. Sebab tu antara falsafah saya gunakan ialah keep smiling, sebab kita senyum, kita rasa, saya rasa bila kita tengok perkara tu macam gitu kan, tugasan tu is syariah compliant. Kita kasih orang senyum, kita rasa senyum, dan saya rasa tak ada orang pun satu orang dalam dunia yang kata bila dia senyum, dia buat orang senyum, dia rasa kan, kita kasih duit kan, orang happy pun kita happy. Jadi saya lihat tu sebagai tu satu benda yang di mana kenapa saya wujud kat situ. Dan saya terangkan anak-anak, dengan isteri pun sama juga. Saya terangkan, tengok orang nak ukirkan senyuman ni. Waktu buat Hari Raya show tu, saya kata ada lampu. Bayangkan dalam lampu tu berapa banyak rezeki dapat kan. Orang yang buat prism, orang yang buat lampu, orang yang buat dia punya electrician. Jadi lampu tu sendiri, mikrofon ni sendiri. Ada yang buat mikrofon ni bukan yang buat ni. Yang buat wiring ni electrician. Jadi dalam ni je banyak rezeki. Dan saya rasa kalau dengan dancer, dengan backdrop, dengan apa, so saya translate lah. Ni kira kupas tafsir sendiri ya. Saya kata dalam show tu sendiri, berapa banyak dibelanjakan. Contohnya, letaklah satu show tu, letaklah $50,000, $60,000 untuk dengan semua everything semua, episod pertama kan. Orang belanja $60,000 untuk hasilkan senyum. Saya kata ketika sembahyang, bila you enjoy your solat, you senyum free. So free, itu sedekah kebenaran kita kan, kita membenarkan benda ni. Jadi saya rasa this is a noble job. So I take it as a spiritual journey instead of just buat untuk kerja gaji. Terus terang, sampai hari ni mungkin orang tengok saya bila dah buat ni sekian lama, ni biasa, semua orang ni mahal mahal nak engage dia. Suhaimi Jais pernah, waktu kita duduk makan ramai-ramai, dia kata Suhaimi Yusof, Suhaimi Jais cakap pasal Suhaimi Yusof, dia kata Suhaimi is the last person on earth to ask about money. Saya tak pernah tanya berapa saya dapat. Saya tak pernah tanya bila ada pihak menguruskan tu, is because kepala pening bila nak urus. Jadi saya pun tak tahu. Jadi ada certain show ke apa benda diorang buat. Sampai hari ini saya tak tahu letak harga. There's a contrasting feeling actually. Bila orang assume daripada zaman radio, saya buat voice over, berapa orang kasih ambil lah. Saya tak pernah letak harga. Jadi bagi saya enjoy the payment tu is dalam bentuk kepuasan membuat kerja tu. Dia punya kesenian dia. Sebab harga, bila diorang naikkan harga ke apa benda, saya pun tak tahu. Saya rasa rezeki lah, ada lebih ambil lah, ada kurang diam-diam lah. Kadang-kadang saya buat benda free. Khususnya kalau saya buat macam, contohnya macam masjid, sekolah, madrasah. Diorang tanya berapa, saya cakap berapa, nak bayar tak bayar sudah. Saya datang. Lepas tu bila ustaz tu kasih duit, saya kata saya dah jadi hak saya kan. Ni sekarang hak saya bayar balik boleh, saya sedekah. Ustaz tu panjat, dia kata habis macam mana lain kali nak panggil aja lah. Saya panggil, saya buat lagi. Jadi bagi saya, ada benda tu bayaran dia bukan dalam bentuk duit. Bayaran dia dalam bentuk kepuasan, dalam bentuk macam the art lah. Seluruh kehidupan tu the art. Jadi bila saya terangkan benda ni pada anak-anak, keluarga pun, jadi diorang mula memahami. Dia faham bahawa ini adalah kehidupan. Kita buat bukan kerja as in kerja. Sebab kadang-kadang kita pasal pergi sekolah kan, sekolah dapat certificate, get a good job, get a good house, whatever, mudah. Itu standard. Itu waktu kita keluar perang nak bina ekonomi. Tapi kita dah lalui 80-an, kira the best of the time kan. 80-an Duran, Michael Jackson, itu MTV, BMX and breakdancing time, creative world. Jadi bila bab tu, kita dah boleh mula fokus kepada kesenian. Jadi saya cakap anak-anak pun sama juga. Gaji, bayaran, duit is sebenarnya ialah secondary, dia akan datang. As long as you prove yourself quality bagus, you like doing what you do, you get paid wonderfully. Saya rasa Fandi Ahmad, dia main bola bukan pasal dia nak jadi top footballer, sebab dia suka main bola. Dia kira bola dengan dia macam, kalau dia jadi bola pun dia tak kisah. Dia dengan bola. Jadi dia minat. Because dia minat, kita dapat lihat dia banyakkan semua all this macam Mike Tyson dan ni semua pun sama kan. Saya tengok ni sebagai contoh. Lepas tu saya cakap,
tiap-tiap benda tu dia fokus dan dia selalu ada macam piramid kan, the top. Muhammad Ali, the best boxer of all time. Nanti yang lain-lain ada. Fandi Ahmad, there's no other Fandi Ahmad in the world today in Singapore. Tak boleh. Bertahun sports school tak dapat menghasilkan Fandi Ahmad. Macam mana tu? It's a passion. Tapi bila dia dapat reward dia pun tak tahu. Saya rasa Fandi pun dia tak pernah tanya apa dapat kan. Kemudian tu pampasan tu bila dapat, pada kita macam perasaan bonus lah. Itu yang saya cakap bila orang tanya saya, describe your job, I say I was having fun and people pay. And then when you having fun, itu bukan kerja, itu passion dan fun, how can you ever quit? How can you quit having fun? Jadi saya rasa itulah dia punya antara falsafah saya kongsi tu. Jadi bila kat rumah kita ada show sendiri. Joke-joke yang lokal yang only family will understand. Khusus untuk keluarga. Saya tertarik dengan anak you yang Amirul. Waktu dia buat performance dengan you, itu kali pertama secara live. Secara live kali pertama dua orang. Kita pernah perform tapi itu pun dengan ramai-ramai, tapi tu kawan-kawan dia. Saya tertarik apa yang dia katakan. Saya tanya dia macam mana you kat rumah. Pasal kita kenal you sebagai orang yang kelakar kan. Tapi dia kata you adalah orang disciplinarian. Terangkan sikit apa maksud dia tu, yang dia kata you di rumah sangat disiplin dengan anak-anak. Saya ambil inspirasi daripada ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. If I quote this ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW ni bila dengan orang-orang yang beriman dia lembut dan dia mengajar dan dia inspiring, dia motivation. Tapi bila dengan orang yang berdegil, dia akan firm. Tapi bukan maknanya dia bentak-bentak. There's always ethics, akhlak dia is absolutely fantastic. Cara dia balas balik, contohnya kalau ada orang provoke, ada seorang hamba Allah ni dia datang, dia kata Sam alaikum. Sam dalam bahasa Arab maknanya mati. Mati ke atas kau. Nabi tak marah. Nabi cakap wa'alaikum sam. And to you too. Dia kena left jet sikit je, tergolek kawan tu kan. So I find that kita kena firm lah, kena firm. Tapi bila budak-budak kecil-kecil kadang-kadang nak cakap pun susah kan. Jadi kita kena, pada saya disciplinarian tu maknanya di rumah sebagai ketua keluarga tu kita kena tunjukkan nilai-nilai yang disegani. Maknanya dia ada certain form of respect. Bukan maknanya kita bengis, tapi kita nak kena tunjukkan yang certain things kita tak boleh buat main lah. Jangan buat main. Antara prinsip tu bila kita cakap dengan budak, kita boleh joke tentang benda-benda, tapi bab cerai you tak boleh buat main. You tak boleh macam dengan your mother and then we buat main isu tu. Dan ada certain things pun kita akan cakap dengan budak, tapi certain things kita tak boleh gurau dengan orang. Jadi itu akhlak kan, ethics kita, dia terbentuk kat situ. Tapi kalau buat silap, to give punishment and reward. Maknanya motivation dengan reward. Jadi kecil-kecil kena bantai jugalah, tapi bukan bantai dia kena tunjuk fizikal sikit. Tapi tak adalah keluar tali pinggang, batang kayu, besi tu tak ada. Dan kita pastikan bila kita disiplin tu, dia disiplin kerana logik bukan emotion. Sebab kadang-kadang kita bawa-bawa dia kena punish pasal action, bukan punish pasal kita bad mood. Itu kita punya challenge lah. Kan kita balik tempat kerja kan ada problem, lepas tu kena bawa anak-anak sengaja kena. Itu dia punya masalah. Dan selepas kena physical whatever, kecil-kecil ada sikit kena, biasanya saya akan follow up dengan 2 jam kemudian bila kasih the dust settle, baru explain what did you do, what happened, what was that issue, kenapa tak boleh buat gitu. Sebab kebanyakan bapa contohnya dia pukul ataupun ibu kadang-kadang dia tak terangkan, budak tu blur lah. Sampai hari ni saya teringat cikgu saya, form teacher Miss Sim, nama dia pun saya ingat, primary 1. Dia panggil saya kat depan, dia ambil kayu tu, dia sepak ke dia. Lepas tu dia duduk, saya ingat lagi dengan baju congsam dia. Lepas tu saya tanya kawan, apa aku bikin tadi? Sampai hari ni saya tak tahu kenapa saya dipukul. So can you imagine now anak-anak bila ditegur, dipukul tapi tak ada explanation, dia macam, jangan kata budak-budak, kita pun blur. Pasal aku dihina, kenapa aku tak dipanggil lagi untuk berlakon, kenapa. Jadi dia kena kaji, dia everybody needs explanation.
So the discipline tough. Saya thanks to military training. Okey. Standby bed. Saya sampai buat standby bed. Tapi dia keras, tapi standby bed bilik semua kena kemas. Lepas tu saya panggil Macam yang kita buat kat army tu. Kira berdiri, diorang kemas, ada timing. Cuma bezanya kat army kita tak ada ni lah. Saya panggil abang ipar saya datang untuk judge. Sebab abang ipar saya kerja dekat Hotel Hyatt, dia kerja all this yang hiasan ni semua. Saya panggil dia turun lah untuk budak-budak ni kat bilik dia untuk buat judge. Okay. Siapa menang kasih duit. So dia punish but reward, because the signal saya nak hantar, saya nak send to this budak-budak ni ialah, you do well you get reward, you don't do well you get punishment. Dan punishment bukan pihak berkuasa punish, but if we don't do this, training wheel dah tak ada, nanti bila dah dewasa, tu masalahnya bila kita tak dapat ruang-ruang, you are punishing yourself. No one punish you, you punish yourself sebab you fail to analyse benda tu kan. So ini nak masukkan benih daripada kecil-kecil, daripada situ lah. Sebab tu dalam kita kalau pada saya ad-din inna indallahil Islam, kan Allah pilih din tu is a system, it's a lifestyle guide. Saya tak panggil benda tu agama tu mungkin daripada Sanskrit Hindu. Saya panggil benda tu din. Ad-din is a system in Arabic, meaning it's a lifestyle guide. So kalau kita tak ada lifestyle guide tu, then what kind of lifestyle kita ada guide kan? So it's a guidebook manual. Semua barang yang kita beli semua ada manual. Handphone ada manual, TV ada manual. Saya hidup kita tak ada manual ke? Ini manual. So, okay. Manual, kalau anda boleh terangkan ni manual anda kepada anak-anak. Apa tu bentuk manual tu? Pertama sekali ialah bila diorang nak falsafah macam tadi saya terangkan dah, ada stages of life kan, 1 to 10, 10 to 2. Saya fahamkan istilah kalau betul, action betul. So definition kalau salah, dia punya action takkan betul. Saya rasa dari segi istilah tu nak kena faham. Okey, apa maknanya kerja, apa maknanya aktiviti, apa maknanya riadah. So bila dia faham istilah tu, what it means, then the action baru betul kan. So antaranya kadang-kadang bila saya terangkan, kadang-kadang budak-budak kecil, saya kata okey, kenapa kita beragama Islam contohnya, kenapa kita orang Melayu. Saya rasa contohnya orang Melayu tu sendiri, orang Melayu bahasa kan, that's why kadang-kadang saya tanya jugalah dalam bulan bahasa kita selalu promote bulan bahasa, tapi these are small little things that plays a part. Contohnya saya ajar anak-anak tu, okey, sekarang dia tak perlu macam kelas lah, maknanya kita berbual waktu budak-budak kecil. Santai, saya buat macam Power Ranger punya level, lepas tu was the dinosaur. Jadi saya terangkan pasal istilah contohnya. Okay, sebelum apa-apa saya terangkan pasal istilah. Okay, istilah mari kita tengok. Budak-budak ni suka English kan, kat rumah. Jadi dia bagus bahasa Inggeris, tapi bahasa Melayu koyak. Tapi saya cakap kalau bahasa Melayu tu koyak, ada benda-benda yang awak terlepas. Contohnya, mari kita translate. Dalam English, perkataan dia, Father, you take me at 1 o'clock. You pick me up at 1 o'clock. Tak ada masalah. Perkataan tu okey. Cuba kita alih bahasa dalam bahasa Melayu. Bapa, kau ambil aku pukul 1. Apa jadi dengan budak tu? So tak jadi, kita tukar. Bapa, awak ambil saya pukul 1. Kita tak berbual dengan bapa kita macam tu. Okey, kita ganti. Bapa, kamu ambil kami pukul 1. Dia tak berbual macam tu. Okey, last. Bapa, lu ambil gua pukul 1. Lu mati ke apa? Jadi bila kita tak tahu apa nak pakai, kita akan gunakan macam, okey, let's say nama Jimmy kan. Bapa, nanti bapa ambil Jimmy pukul 1. You ganti diri. Maknanya ada akhlak dalam bahasa tu. Saya tak perlu hantar disciplinary punya kelas ke, ajar diorang tentang saya ajar bahasa Melayu. Saya Melayu, bahasa tu ada akhlak. Dalam Inggeris tak ada. You and I, dia tua ke, muda ke, kawan. Jadi kita dalam bahasa Melayu, aku dengan kau bila kita dah mesra, member. Saya dengan awak bila kita jumpa orang yang tak kita kenali. Kamu, anda biasa kita gunakan untuk orang yang datang, lepas tu pergi secara keseluruhan ramai. So dalam bahasa Melayu tu dah berapa layer tu.
So bila saya ajar sikit je kat situ, saya cakap ini pasal dekat radio saya berbual banyak. Dekat TV saya bawa balik bekal tu. Saya cakap okay, ni yang dekat waktu tempat kerja tu I notice perkara ni, then I share with you. Jadi apa benda yang kita lihat, kita ajarkan. Jadi istilah tu kalau betul, dia akan secara automatik akan mengajar anak supaya ada disiplin. Maknanya dia dah tahu penghormatan tu berlaku. So masalahnya hari ni bila dia tak ada disiplin dan mak bapak tak terangkan perkara ni, jadi dia rasa macam menghormati orang tua tu sebagai tugas. Sebab banyak kes-kes di mana kadang-kadang kita tolong sikit sama charity. Saya teringat ada satu makcik ni dekat Marsiling. Dia kata lepas bapak dia meninggal, anak-anak tu berkomplot 6 orang. Kemudian tu suruh mak dia pada hari yang pertama tu suruh sign dokumen. Sebab rumah tu nak dijual, CPF bapak tu sempat. Sampai ibu tu sendiri mengatakan, celakalah anak-anak aku ni semua. Sampai mak cakap macam gitu. Ini orang saya depan, makcik kenapa? Saya tolong tu kasih makanan ke apa free. Lepas tu tanyalah kenapa makcik ni dia tolong orang lain. Dia kira macam the ketua of the makcik. Rupanya dia semua tinggal rumah sewa. Ini nasib yang menimpa. Sebab kat situ saya pun bawa balik benda tu. Saya jangan anak. Jadi rasa hormat, rasa segan tak ada. Itu disiplin yang pertama. Dan ini perkara yang saya belajar juga daripada bapak saya lah. Bapak saya dulu dia kecil-kecil dulu, jadi dia ajar agama dekat masjid, dia ajar agama dekat, kita ada private section tuition dekat rumah. Saya guru agama pertama saya bapak saya lah, pasal dia banyak ni kan teks lah. Jadi bila dia cakap tu, okey dalam rumah ni kita mesti ada orang yang kita segan, nombor satu. Dan juga mesti ada orang yang kita hormati. Dia boleh orang yang sama atau orang yang berbeza. Contohnya orang yang dihormati definitely mak atau ayah. Jadi kita mesti ada nilai. Jadi mak ayah pula dia tak boleh rasa yang ini dia punya entitlement. Macam bapa mak aja nak kena cium tangan dengan tu, dia two way traffic. Sebab tu kita ada doa kan, dari bapa dengan mak pun kena usaha. Dia punya parenting never stop. Dia kena kreatif juga zaman ni. Anak pula dia kena usaha juga. Jadi dua-dua. Jadi bapa doa, mak doa, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina, oh Lord, supaya kita dapat keberkatan seluruh keturunan, imamah dan qurrata ayun, mata yang biru, mata biru, not red eye, blue eye. Dan anak pula doa Rabbighfirli warhamni walidayya. Dia dua-dua ni dia main peranan. Jadi anak tak boleh macam automatik budak ni pandai belajar, dia mesti disiplin, dia okey, orang lain mau okey. Sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan yang mengkufurkan, yang mewarnakan anak tu ialah mak bapak, the first guru. Kedua, bapa dengan mak bila dah tua pun dia kena usaha supaya orang yang selalu ingat yang dia akan ke tempat yang lebih baik, dia akan tak menyusahkan orang. Jadi bila kita dah tua, kita jangan menyusahkan jangan menyusahkan cucu. Just because orang tua kan ada yang macam grouchy. Okay. Kau tak datang rumah aku, macam makcik saya. Kau dah tak lama tak datang rumah aku dah 3 hari raya kau tak datang. Saya tanya, okay, first time makcik datang rumah saya bila? Cannot be one way traffic. Silaturahim doesn't work like that. You know, you like two way traffic. Itu satu perkara yang saya rasa ramai yang boleh relate. Okay, saya nak tanya Suhaimi, you cakap tentang disiplin manual kebapaan kepada anak-anak ni. Pertama kita mesti hadir lah. Betul. Hadir di situ kan. Saya nak tanya arwah ayah you kan, macam mana kehadiran dia tu membawa kesan kepada anda dan anda pula hadir untuk anak-anak? Saya rasa deep impact. Orang yang banyak pengaruh dalam hidup saya, arwah bapak saya. Kemudian tu ada juga lain-lain, ada cikgu, ada ni. Tapi first impact tu bapak lah. Saya mainkan peranan yang penting sebab bila mak dia emotional quotient, dia kuatnya mak tu, kuatlah family tu. Dia selalu akan buat barbecue, dia akan buat. Jadi bagi saya tu bila rumah tangga, saya tengok contoh-contoh yang ada kan, mak mertua, bapak sendiri, mak sendiri. Jadi bila saya tengok, kita nak kena tahu dia punya istilah lah, dia punya peranan. Bagi saya, kalau nak terangkan ni, saya kena terangkan jauh sikit. Bila peranan suami, peranan isteri, bagi saya, duduk waktu tu yang nikah kan Ustaz Salim Jasman. Ustaz Salim dah terangkan, kadang-kadang kita dengar sini, lupa lepas tu kita kena kaji balik lah. Setiap suami dalam dunia dia cuma minta 2 benda je. Satu, dia minta supaya dia dikenali sebagai pemimpin.
dia bengap macam mana pun, yalah saya ni IQ low sikit, tapi bila dia diberikan penghormatan memimpin family, dia rasa besar hati. Itu sebab tu orang lelaki ni ego banyak kan. Jadi ego positif dia tu ialah dia teruk ke, dia okey ke, dia pemimpin, bila dia recognized by family sebagai pemimpin, dia rasa yes, terhormat lah. Terhormat sikit. Dia inspired. Dan perkara kedua, dia orang lelaki, orang lelaki the ability to provide. Sebab tu kita lihat kadang-kadang ada orang yang kena kemalangan dan sebagainya, dia rasa diri dia dah macam sia-sia, dia dah tak boleh buat apa. Jadi dia, for man, dia tak boleh provide, dia bukan man lagi. Itu generally natural feeling. Perempuan dia dua juga je benda. Ni kadang-kadang saya berbual dengan isteri saya, lepas tu saya pastikan anak-anak pun ada, supaya kita berbual ni certain thing suami isteri je secret, dia eksekutif lah ini subordinate ni semua, okay, there's certain thing you need to hear. Jadi saya cakap supaya diorang tahu daripada kedua-duanya. Jadi perempuan, isteri ni biasa bagi saya lah, I may be wrong, but my observation is perempuan ni dia nak dua benda je. Dia nak security, sense of security. Dia nak superhero, satu, yang boleh bergantung. Jadi dia nak independent, tapi pada masa yang sama, sebab tu wanita ni dia ada dia panic button dia lebih sikit kalau banding dengan lelaki. Lelaki dia tak apalah, roboh rumah ni, nanti tak apalah, masuk hospital aja. Kalau perempuan, bang, dia roboh, dia ada atas sikit. Dia buat kerja pun apa, dia punya panic button sebab dia feel that dia need a sense of security. Jadi bila ada seorang suami, dia nak suami dia tu provide security that dia boleh able to depend on. No matter how, even CEO ke apa benda pun dia nak. Dan perkara kedua, dia nak dibelai. Itu je. Dia macam ada sifat kucing sikit. And dia kadang-kadang tak tahu berapa lama atau berapa kali kalau tanya personal question Sujimi berapa kali Asrin dah tanya ni, do you love me? Untuk orang lelaki, beribu aku dah cakap berapa kali, aku dah tunjuk, dia tanya aku lagi soalan tu kan. Generally, dia tak nak dengar you love her. Dia nak dengar, are you pay attention to me? Itu je. So itu soalan emosi, dia bukan soalan logik. Orang lelaki dia logik je. Berapa kali aku pergi. Sebab tu kalau kita pergi ke shopping center, kita nak beli plug, kita balik. Perempuan pergi sana, dia survey satu tingkat, semua dia survey, tapi dia tak beli pun. So bila understanding this difference, memainkan peranan, bila kita jadi bapak mak pun dia tercerna jadi leadership dengan ni semua kan. Dan the dream of every father or man or husband dulu, dream of every husband, the ultimate dream is dia dapat tengok provide, buka kabinet tu kan, penuh makanan macam 7-Eleven, buka fridge tu, see tak ada kurang pun kat rumah ni. Itu dia sifat pride. Kadang-kadang malam buta itu dia buat juga. Kadang-kadang pukul 3 pagi buang air kecil, nanti pergi kat fridge kan, kat dapur, penuh nampak. penuh buat sendiri. That feels good. For the dream of every Muslim wife is when bila dia tengok kat depan tu husband dia jadi imam. That is the ultimate dream of every Muslim woman. No matter who, no matter what. Jadi, kalau kita dah tahu set tu, saya tengok ini antara benda-benda yang wujud pada waktu tu. Bila arwah bapak saya buat benda-benda gini, saya terpegun. Saya cakap, can I ever do this? Dah penat, rabak balik. Boleh sempat pergi jadi 5 minit azan jadi imam, boleh switch ni, dia boleh switch button, dah habis dia pergi ajar kat kampung-kampung lain, dah habis dia balik, dia pergi belajar pukul 3 pagi baru balik. Dan waktu tu mak saya cerita, mak pun mainkan peranan penting sebab kita kalau nak leverage, kita nak kena feed the wife to leverage kita depan anak-anak. Jadi dia kena kasih skrip. Okay, bapa kau baik tau orang dia. Kita cakap, diorang tak ambil pot. Tapi kalau mak dia cakap, dia endorse kan. Jadi mak saya cerita, bapa kau ni rajin. Jadi saya terbeli tu skrip tau. Memang betul lah. Sebab nanti kan dulu time kampung dia tak ada air pipe. Nanti dia balik penat macam mana pun, daripada air perigi tu
Pasal budak-budak masih kecil-kecil lagi, abang saya masih kecil-kecil. Dia hampir tu nanti bawa baldi pukul 3 pagi. So every father work very hard. Dan dia tak flaunt. Father usually don't flaunt. Dia tak claim. Sebab Dia itu banyak orang diam lah. Dia banyak. orang celebrate Mother's Day. Itu sebab Okay. Jadi itulah that part di mana I want to say is, kehadiran tu. kehadiran dia ialah dia sibuk macam mana pun, dia tetap ada schedule, dia ajar agama. Saya belajar tentang agama, tentang basic tu semua, and inspired sebab dia buat benda tu kat rumah. Jadi dia penat macam mana pun, dia ada kat situ. Dan kehadiran tu bukan setakat ada badan dia. Leadership is when your presence is felt even though you are not there. Kesan-kesan sampingan. Maknanya dia bukan setakat bagi duit, tapi dia punya pengaruh tu ada kat situ, and then you terpanggil. Bagaimana saya buat ikut contoh tu ialah, dulu kalau suruh budak-budak ni membaca, saya cakap basic ilmu dalam dunia ni yang terbuka ialah Iqra'. Iqra' tu perkataan pertama. Kalau kita tak boleh ikut arahan pertama, kita tak boleh ikut arahan yang lain. Sebab kita tak nak baca apa orang. Kita Melayu susah nak baca. Kita pergi travel kan, kita tengok nanti semua tidur dalam bas pergi travel, tengok apa semua tidur. Ni gunung, dan kita tengok pula ada setengah Mak Saleh ataupun Western, dia orang bawa buku, orang suka baca. Jadi kita la Iqra' society. Saya kata baca apa-apa pun, bukan baca Quran saja, baca everything, baca. Dia buka luas. Jadi saya cakap budak-budak, bacalah. Kita cakap, dia tak buat. Jadi apa saya buat, tak silap saya 1994-95, saya build library kat rumah. Beli buku, saya tak pinjam. Saya beli buku, tiap-tiap bulan saya beli 3 buku. Buku-buku ni kadang-kadang saya suka yang biografi, factual, sejarah. Dah lepas sekolah baru suka. Lepas tu nanti saya pergi shopping dekat Pasar Kompleks dulu. Buku-buku yang budak-budak ni yang senang, kalau saya budak primary 3 boleh baca, boleh faham, maknanya aku boleh faham lah. Sebab kita revisit balik. Buku yang $1, $2. Saya beli buku berkotak-kotak sampai saya terpaksa sewa store untuk simpan buku-buku saya. Iya ke? Semua buku from politics to science to religion to social, everything. Anak-anak you ikut dah sekarang? Bila you start baca buku, diorang nampak kan, daripada kecil-kecil diorang dah start baca buku. Kita cakap, dia tak ikut. Kita buat, nanti hari-hari that image stay, nanti diorang buat diorang punya own mini library. Dia macam, because you are the hero and the heroine of the house. So saya dapat jumpa satu formula yang efektif untuk anak-anak. Dia kena walk the talk. Dan bila dia tengok kita boleh buat, maknanya benda tu praktikal, dia boleh ikut. Jadi apa pun benda yang saya buat tu senang aja lah. Kalau nak inspire, sebab tu saya cakap nak kena menang trofi ni Jadi bila kita dapat trofi, dapat apa, bukan trofi sajalah, maknanya kita pun tak nak diorang macam pressure because kita nak perfect achievement, tak, tapi dia nak kena motivate through action. Kita bercakapkan perkara tu, tapi kita action. Jadi sampai hari ni alhamdulillah diorang they became a reader. Diorang punya own, saya automatic saya tak paksa pun, tapi diorang dah start reading. Alhamdulillah. Saya rasa banyak kebenaran di situ Bapak buat sesuatu, anak-anak ikut. Yes. Tetapi ada tak macam kesilapan ataupun cabaran yang pernah you lalui yang menjadikan anda ayah yang lebih berkesan? Banyak silap kita buat. Kita manusia, jadi kita kena buat silap. Kalau tak buat silap, saya rasa kita jadi robot lagi bagus. Again, istilah dia bila saya pelajari, kita perkataan insan ataupun manusia. Bila dalam bahasa Arab ni insan, insani, ada perkataan insania daripada sania, maknanya pelupa. Bila kita taruh mim kat depan dia jadi benda, noun, maknanya manusia. Jadi kita nasia tu maknanya pelupa. Jadi manusia tu si pelupa. Kalau sujud, mim kat depan jadi masjid. Kalau solat, musola. Kalau daras, kaji, madrasah. Jadi the mim tu dia jadi noun. Tempat. Bila kita dah tahu kita punya lumrah kita ni pelupa dan kita akan buat silap. Dan kalau tak ada silap, kita tak tahu apa yang betul. Waktu Nabi Adam AS, dia tak tahu buat silap, dia tak tahu yang depan dia tu pun iblis.
Dia tak tahu Iblis tu siapa. Dia prototype. Jadi daripada pelajaran pertama tu dia kena buat silap. Saya rasa antaranya mungkin banyak, tapi saya sentuh tentang kewangan. Bila kita jadi ketua keluarga ni, saya insist that saya buat financial minister. Dia kena jadi prime minister dan financial minister. Sebab kita boleh plan secara keseluruhan macam parlimen bajet. Saya gunakan parlimen sebagai contoh. Kemudian tu nanti dia bagi minister home affairs ni semua. Tapi kesilapan yang selalu kita buat ialah kita ambil duit tu serah bulat-bulat dan orang perempuan buat lah pun. Saya rasa dia kena ada Minister of Finance, and then after Minister of Finance kena bagi Home Minister, dan Minister minta bajet, dan baru dia boleh faham kan. So kadang-kadang Home Minister ni pun buat silap sebab Finance Minister tersalah melabur. Jadi kita nak grow our money whatever. So bila affect duit tu, kadang-kadang ialah pergi tak kembali lagi kan. Sama dia bisnes kita sendiri ataupun so, mungkin you lost money lain. Tak banyak, lebih kurang dalam 500,000 tu je. Oi. Tapi setengah juta ni banyak ni, masya-Allah. Tangan malam-malam buta sembahyang solat. Ini cerita kadang-kadang duit tak kembali pasal kita nak tolong orang, so duit dulu pun kita tolong orang. Jadi accumulate ialah setengah juta. Setengah juta. Masya-Allah. Banyak dapat, banyak. Saya kata tak apalah, every setengah juta or every $1 we lost we will get more. Sebab saya kadang-kadang doa pun jadi kelakar tau, sebab komedi kan. Saya doa, saya tengah sedih ni, duit ni hilang 3 minggu, macam mana aku buat silap ni. Dan tengah doa, ya Allah, boleh tercakap gini ya, banyak-banyak muka yang handsome, muka pecah ni kau kasih cubaan. Saya terketawa dalam doa tu, saya ketawa lah. Lagi bila ketawa tu, saya dan baru saya perasan lah, dalam perit-perit gini Allah kasih hiburan kat dalam hati. Maknanya benda ni cannot be so damaging. Daripada situ, it does affect kita punya finance, di mana tapi ini semua bila berlaku tu, orang tak tahu. Saya besok makan Maggi 6 bulan tak ada duit pun. 6 bulan makan Maggi, bayar lampu pakai pecah duit tabung, orang tak tahu. Kita pun susah, siapa yang tahu. Orang nampak kita happy. Ni bila ni? Ni tahun lebih kurang lepas saya berhenti daripada Warna, tahun 2003-2004. Sebelum Keramat Merisang 3 lah. Sebab tu Keramat Merisang 3 yang saya produce tu, dia betul-betul keramat lah. At the point dia wipe off semua saya punya debt. Dia datang, saya cakap, wow, ini macam tekan butang dia main game, potong reset butang. Saya pun tak sangka benda tu boleh berlaku. Itu really down. So I lost a lot of money. Then after that, kita kena lindungi perkara ni daripada anak-anak. They shouldn't know, they know. Tapi kat situ saya berjanjilah, kita dah jatuh sampai ke bawah, nak bawah mana lagi? Nak kena rasa lah, tergolek masuk gaung sikit. Kalau tak masuk gaung, kita dah tak ada macam semangat. Jadi the fighting spirit, saya rasa bagus juga masuk gaung. Masuk gaung, lepas tu terpegang cactus. Not bad after all lah. Saya setengah juta hilang. So kita semangat balik, setengah juta hilang, tengah bilion lah kita dapat balik, something like that lah. So bila it's like, I'm out, I'm down but not out. It's like, antara perkataan semangat tu daripada time NS dia dah buat cerita Predator tu favorite. Maknanya if it bleeds we can kill it. Mana benda tu sampai gitu jadi slogan selain daripada hadis ke Quran ni, kita ambil inspirasi daripada movie. We have to make a stand now. So saya cakap budak-budak dengan senapang mainan, saya cakap anak-anak semua dengan wife, we got to make a stand now, or there will be nobody left to go to the chopper. Using the trees. Saya pakai Predator cerita tu, naikkan semangat balik. Fighting spirit lah. So daripada situ, Alhamdulillah, apa yang saya hilang tu dia patah balik. Maknanya betul lah mekanisme ni. So bila kesilapan tu, saya sedih tu sedih je lah. Sedih bukan pasal apa, bukan pasal hilang duit tau. Saya malam-malam tu, waktu tu masih tinggal Woodlands lagi, saya malam-malam kadang-kadang tidur budak-budak tu kan. Jadi saya buka pintu, saya tengok anak saya, this helpless soul kecil. Satu tidur sini, lagi dua tidur bilik lain. Setiap kali saya buka tu malam-malam pukul 2 pagi, kita menitis air mata ni sebab apa? Saya tengah dalam keadaan rumit gini. Boleh ke aku continue to support? What happen if I die halfway through? Kenapa aku berat? So
tengok tu nangis seorang-seorang menangis. Isteri saya pun tak tahu. Kita nangis seorang-seorang. Kita orang jantan ni mana nangis depan orang kan. Betul. Tapi kita menangis macam, yelah, lagi pula saya buat cerita komedi lawak. Bayangkan dalam keadaan tu, tapi jumpa kat kapak pun orang tanya gurau, sunyi orang gitu lah. Jadi gitu, pelawak menangis siapa yang tahu kan. Jadi saya kena hiburkan orang, tapi tak ada orang hiburkan saya. Jadi saya kata okeylah, saya tak ada orang hiburkan saya, so Allah bagi saya ilham, maknanya dia yang menghiburkan saya. Jadi saya patah semangat terbalik, mana daripada kesilapan sampai hari ini sebenarnya saya daripada situ, dan itu yang saya nak terapkan pada anak-anak ke dan jiran-jiran ke siapa-siapa lah, siapa. Saya kata you must enjoy mistake lah. Saya sampai suka lah. Saya kalau tak ada mistake, itu yang saya buat macam-macam tu sebab saya nak buat silap. Kalau tak ada silap, dia tak ada semangat lah. Wow. Call it weird lah. Tapi saya kata saya enjoy lah. Nak kena enjoy jatuh tu. Macam tadi saya pergi swimming pool, kena tumit. Rupanya dia suruh berehat lah. 2 hari tak berehat, main game. Ini perkara ni jarang bilang orang kan. Saya tak pasti yang Nobody knows. Masya Allah. Okay. Because it's too personal and personal. tak tahu macam mana cakap, because finance is not kecil. Sebab kita ada loss yang ini yang paling besar lah. Saya loss just like that. Dia memang mengingatkan saya saat kita juga pernah jatuh kan. Kita faham sangat. Tapi 1/2 juta ni banyak ni. Banyak. So saya rasa Who macam wants to be a half millionaire? syukur itu in the past sudah menjadi sejarah. And this yang one is bernilai, I'm sure you also lalu benda yang sama, sebab semua orang lalu benda yang sama. Semua kena naik roller coaster. Betul. Dia sebelum huri-huri tu dia kena dia semua lalui roller coaster. Dia ada naik dia, lepas tu dia itu semua terpekik. Tapi apa yang kita buat bila kita menjunam tu penting sangat. Dan saya dapati anda mengekalkan keakraban keluarga waktu you tengah down. Yes, penting. Itu yang penting. Sebab kepimpinan dalam keluarga kita kena tengok yang bila kita diberikan penghormatan sebagai pemimpin keluarga, dia satu penghormatan dan dia tak boleh resign. Ini satu penghormatan dari Allah SWT. Jadi kita kena ambil duty tu sebagai pride and joy. You must lead. And then kita punya leadership kan berbeza-beza. Tapi kita kena pelajari lah kepimpinan kita, kecenderungan kita, keunikan kita. Kita ada different hobby, kita ada different way of contact. Kat rumah saya bercakap lebih daripada isteri. Kebanyakan orang isteri cakap lebih daripada suami. Tapi apa-apa pun saya kata communication lah, kena berbual lah. Jadi bila saya berbual tiap-tiap minggu tu, dia merapatkan jurang. Jadi budak-budak pun faham kita faham, dan dia kadang-kadang bila dia dah mula faham tu, dia akan bagi benda-benda yang you tak sangka dia akan kasih, sebab dia appreciate you as a father and mother. Bila the children start to say things like this, I won't say which one of my children, dia cakap my father brought me up as a warrior. So I was like, whoa, Spartan. Maknanya kita bukan pujian tau, tapi macam menusuk lah, dapat jalan lah formula tu work, dan kita tak boleh give up lah. Dan bila kita tengah down gitu kan, kalau tak tengok Quran ke hadis ke, tengok cerita Private Ryan pun okey. Kan Tom Hanks dia tengok tak ada man dia, baru dia kita diberikan penghormatan. We came from the same officer cadet school. So as an officer, duty honor country kan. Lepas tu bila kita tengok kita tak boleh tunjukkan kelemahan di kalangan orang, sebab bila kita tunjuk kelemahan, diorang akan demoralize. So anak-anak pun begitu juga. Kita punya problem tu macam mana nak contain, dan macam mana kita nak translate tu benda jadi nikmat lah. Dan kita tak boleh tunjukkan kita down, sebab bila kena tumbuk ke tergolek kan, same kena tumbuk sebelah, nasib baik ada muka lagi sebelah, something like that lah. Dan anak-anak tengok, mak bapak aku fighter lah, something like that, and they are very proud. Deep down, diorang tak cakap tapi dia rasa macam bangga. Dia rasa tu. Alhamdulillah, Masya Allah. Okay, selalunya kita akan akhiri di hari ini. Saya kalau dengan suami, kalau berbual memang lama, banyak sangat perkara saya nak tanya dia. Tapi sebagai penghujung di hari ayah ni, saya selalu khususkan part ni kan, kepada generasi muda. Generasi Twitter, generasi TikTok. Bila anda melihat perjalanan anda, apa satu dua panduan yang anda boleh berikan kepada generasi muda hari ini?
Dua benda yang utama menjadi prinsip kehidupan tu ialah pertama sekali whatever it is, akhlak memainkan peranan yang sangat penting. Tanpa akhlak kita tak dapat ilmu yang baik. Jadi apa itu akhlak? Kita kena cari lah. Kita kena cari. So kita ada sistem, agama kita ada budaya kita. Kita ni orang Melayu, kita ada akhlak yang tersemat di dalam budaya itu sendiri. Kemudian tu datangnya Islam, dia menyempurnakan lagi. Tapi kalau kita dalam kelab tu, kita tak tahu dan kita tinggalkan, jadi sayang kan, orang lain nak masuk, nak dapat tu tak dapat. Jadi akhlak maknanya bukan macam beza akhlak ni dengan bila kita sebut tentang sabar, macam orang pijak kepala pun, bukan maksudnya macam tu. Maknanya dia ada ethics, akhlak. Jadi dalam keluarga, jadi dia, pada saya dia tak ada sectarian. There's no such thing in my mind. There's no such thing as millennial, there's no such thing as boomer. Ini semua istilah yang diberikan. Manusia sama juga. Kalau nak cakap millennial, kita dulu millennial lah. Kita millennial kan. Jadi sebenarnya manusia tu sama, kesilapan, cuma suasana dia berbeza. Tapi apa yang evergreen tu ialah dia punya akhlak. So we have to work on the akhlak. Susunan dia senang aja. Akhlak dulu, baru datang ilmu, baru datang amal. Kalau tak ada akhlak, amal dengan ilmu pun tak guna. Dan kita dapat lihat banyakkan contoh-contoh yang ada, walaupun intelligent macam mana, tak ada, tanpa akhlak dia crumble lah, dia jatuh, dia akan habis. Itu pertama. Dan saya rasa kedua ialah kita buat apa pun kita ada kecenderungan. Jadi bila kita tengok orang lain cenderung buat benda tu, dia kecenderungan dia. Macam saya buat kecenderungan saya dulu sampai sekarang saya enjoy buat kelakar. Saya rasa, dan saya ceritakan awal-awal, kelakar tu ialah senjata bagi saya. Dia bukan, saya tak plan nak jadi kelakar. Saya pun tak tahu hari ini dipanggil pelawak. Saya kata pelawak tu apa benda. Dan jadi dia kecenderungan tu kat situ. Kecenderungan Suji Mi begini, kecenderungan another person begini. Sebab tu ada orang dia ibarat kalau kita lihat dalam hadis, Rasulullah SAW pun explain yang kita ni macam pokok. Ada pokok yang keras. Pokok yang keras, kayu jati untuk furniture. Pokok yang lembut, yang macam pokok banana, pokok pisang tu dia untuk orang berkatan. Kayu-kayu tertentu, pokok ada yang untuk buah-buahan, ada yang tumbuh untuk bunga, ada yang tumbuh untuk macam-macam lah, kayu apa dia punya herba. Jadi kita ni ibarat macam pokok. Jadi bila pokok cakap pokok generik. Tapi tiap-tiap pokok ada dia punya specialty. So dwell on that strength, and itu akan membuat kita rasa syok tu. Bagi saya, dalam bila dia dah syok dalam alam ni, hampir kurang 32 tahun dalam industri ni, you syok benda tu, you tak ada pesaing dalam dunia. Walaupun in our mind tu ada, kita ingatkan macam competition, tak ada. Sebab nombor satu, kita dah tak ada pesaing. Kita syok sendiri. Kedua, dalam syok sendiri itu, kita enjoy what we do dan kita enjoy what people do. Sebab rezeki dia macam gitu. Dia buat kita. So, benda ni mudah dikatakan. Tapi bila kita praktikkan, dia tak peduli. You timeless. You become timeless. So, kalau ambil contoh Allahyarham P. Ramlee, dia dwell in that art. Sampai hari ni legacy dia sampai orang kenang sebab dia buat daripada hati, dia suka benda tu. So sibukkan diri sendiri, jangan sibukkan orang lain. Itu dia bersama Ria. Masya-Allah. Sibuk keluarga sendiri, jangan menyibuk keluarga orang lain. Maknanya lainkan kalau kita nak tengok-tengok orang lah. Kita tengok. Tapi tengok okey, tapi maksudnya kalau macam jangan menyibuk tu maknanya jangan komen bukan lah. Itu dia suka macam tu. Dia cara dia begitu. Itu cara dia. Itu keluarga dia. Saya kata dalam dunia ni kalau nak kongsi pengalaman peribadi, kalau kita kongsi secara umum okey untuk pengajaran. Tapi bila benda itu terlalu peribadi, the only satu-satunya manusia yang akan dengar cakap you anak you. That's tiny little kingdom you're given. That you can influence. Ini influencer kan. So satu hari bina keluarga, kalau nak betul-betul influence orang, bina keluarga, ramaikan anak-anak tu je lah satu-satunya golongan. Kalau kita ajar betul-betul, dia akan dengar kata kita. Orang lain tak dengar.
Orang lain dengan ya ke pakcik tu macam betul dia berbual. Dia always title to their opinion. Okay. Saya suka benda tu, menjadi influencer kepada anak kita sendiri. Suppose tu. Aku rasa kalau macam kita nak berbual ni dah 2 jam ni recording ni. Kita Masya-Allah. sambung 2 hari 2 malam. Itu okey, memang betul. Kita dah lama berbual macam ni, tapi saya kalau nak sambung memang lama, tapi terima kasih banyak kerana bersama kita untuk mengongsikan your own diary. Dari kepada orang lain. Banyak sangat mata pelajaran. Ada perkara yang saya dah tahu tentang suami ni, tapi ada perkara yang saya baru hari ni kerana anda tak pernah beritahu sesiapa pun. Sebab ini kita dah sampai tu peringkat usia, kita dah lihat dah lepas 40 kita dah mula faham pasal kehidupan. Bila dah masuk 50 sen ni, kita dah mula bukan faham saja, kita dah tahu dia punya selok belok. Jadi kita kongsi ni sebab benda ni waktu kita 20-an kita tak nampak. Betul. Macam mana kita cuba pun kita takkan nampak. Sekarang kita dah boleh kasih analisa, dah boleh breakdown, reasoning. Itu bezanya. Waktu dulu saya kenal suami, dia kelakar habis, tapi hari ni kelakar dia ada falsafah. So dia jadi dari situ dia tambah nilai lah kepada kita semua. Jadi insyaAllah, jadi bagi anda yang sedang menonton sekarang ini, sila like and share. Dan bagi mereka yang ikuti podcast, sila follow Diari Ayah. Dan follow Suhaimi official page di Facebook kan. You ada your social media handle official tu. Suhaimi Yusof official dia. Suhaimi Yusof official ke Facebook. Sebab kenapa saya tahu Suhaimi Yusof official? Sebab waktu tu bila nak register kan, Suhaimi Yusof ada 3 Suhaimi Yusof kat rantau ni. Suhaimi Yusof Brunei main bola. Suhaimi Yusof sepak takraw dekat Malaysia. Suhaimi Yusof Singapura joker. Jadi saya kena tahu, takkan nak tahu Suhaimi Yusof joker. Dan saya pernah bertemu Suhaimi Yusof waktu buat football commentary dekat Jalan Besar Stadium. Saya turun jumpa dengan Suhaimi Yusof main bola daripada Brunei. Saya kata so kalau type nanti Suhaimi Yusof dia ada 3, yang lain pun ada lah, tapi yang ini prominent. Sebab tu peranjat satu hari terjumpa artikel Suhaimi Yusof menerima pingat emas dalam sepak takraw. Saya bila aku main sepak takraw masuk dalam berita Malaysia. Jadi orang tanya, kau menang ni? Tak adalah, pasal muka dia lain, aku lagi handsome. Jadi saya letak Suhaimi Yusof official, dia orang faham ni Suhaimi Yusof dia joker lah. So semua your social media ada Suhaimi Yusof official Okay, TikTok you dah ada? TikTok dia tak aktif lah. Tak aktif penat lah. Tulang semua dah sengit-sengit nak buat kelakar, penat. Itu beza dia. Itu beza dia. Bila sekarang ni, ini sentuh sikit lah. Bila sebab saya buat humor kelakar sepanjang riwayat, sepanjang hidup saya. Jadi bila masuk TikTok, nak kena buat kelakar lagi hari-hari, itu dah jadi kerja bagi saya. Itu yang saya kata, alamak, ini dah penat. Tapi orang yang tak pernah jumpa peluang tu, sekali-sekali dia buat seronok sebab dia benda tu baru, benda tu mainan. Bayangkan 32 tahun saya buat kelakar, lepas tu orang suruh buat TikTok. Sebab tu orang tanya, bila Pak Abu keluar? Nantilah Pak Abu dah jadi abu. Relax dulu. Saya kena enjoy moment dia dulu. Itu yang saya. Tapi saya rasa suasana TikTok tu memang kenalah dengan you lah. So satu hari nanti kita nak nantikan Suhaimi Yusof official TikTok. Okay. Terima kasih Mi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Bagi anda yang mungkin ingin mengongsi, Diari Ayah ni ada 3 platform. Kita ada di YouTube, Facebook, di Facebook saya, dan juga di Spotify dan Apple Podcast. InsyaAllah Mi, kita jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you.